Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini, hari yang sangat berbahagia, kita dapat bersama-sama lagi dalam pengisian yang khas untuk kita mengambil seberapa banyak maklumat daripada pengisian yang insya-Allah yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Mustafa Muhammad Suki, yang mana beliau merupakan founder kepada Takbir Insan Training dan Konsultansi, dan alhamdulillah pembimbing kita Ustaz Mustafa Muhammad Suki juga merupakan ahli jawatankuasa penasihat syariah Koperasi Pelaburan Kaki Tangan Bank Muamalat, dan juga beliau merupakan seorang pensyarah dan penulis. Buat pengetahuan tentera perempuan, tajuk perbincangan kita pada pagi ini sebenarnya ada satu buku yang khusus yang telah ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Mustafa sebenarnya, yang telah diterbitkan oleh Karya Bistari. Jadi kalau tentera perempuan nak dapatkan buku itu, sebenarnya telah dicetak pada tahun 2017. Okey, ada satu buku khas berkenaan dengan Imam Mahdi. Jadi tentera perempuan boleh dapatkan secara online, okey, di Karangcraft Mall. Kita tahu kan Karangcraft, so boleh dapatkan buku tentang Imam Mahdi. Yang mana buku tersebut Al-Fadhil Ustaz bukan sekadar menulis tentang Imam Mahdi, tetapi beliau juga menukilkan, memuatkan isu tentang Nabi Allah Isa alaihi wassalatu wassalam, dan ada juga maklumat tentang Al-Masih Ad-Dajjal. So, boleh dapatkan buku tersebut secara online. Saya tak pasti sama ada di Shopee atau ada tak ada, nanti kita dapatkan secara online tentang Imam Mahdi. Tulisan Al-Fadhil Ustaz sendiri. Jadi pengisian pada pagi ini insya-Allah kita berikan masa kepada Al-Fadhil Ustaz, masa yang mencukupi. InsyaAllah saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk membentangkan tajuk. Yang pasti isu tentang Imam Mahdi ini dapat dibicarakan dengan baik dan terperinci menurut petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, di antara asbab kita memilih tajuk ini adalah kerana kita sedia maklum akhir-akhir zaman ni banyak perbincangan tentang perkara-perkara seperti kedatangan Imam Mahdi yang kadang-kadang dibincangkan tanpa berlandaskan kepada ilmu yang benar berdasarkan kepada wahyu, menyebabkan bermacam-macam maklumat yang telah dibincangkan. Oleh itu, Akademi Tadabbur Malaysia pada pagi ini menyediakan ruang yang terbaik untuk kita sama-sama mengambil seberapa banyak maklumat tentang Imam Mahdi. Siapakah Imam Mahdi? Apakah maksud Al-Mahdi? Bila kedatangan Imam Mahdi dan sebagainya, insya-Allah Al-Fadhil Ustaz Mustafa Muhammad Suki akan membicarakan maklumat tersebut. Oleh demikian, tanpa kita memperpanjangkan pendahuluan saya, pembukaan saya pada pagi ini, saya jemput dengan segala hormatnya Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan sesi perbincangan ilmiah kita pada pagi ini tentang Imam Mahdi yang dinantikan. Falyatafaddal mashkura Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Yang saya muliakan selaku pengasas ataupun founder kepada Akademik Tadabbur Malaysia, Al-Fadil Sahibul Fadilah Ustaz PU Yusof, ataupun kita panggil Ustaz Yusof Arba'in, ataupun lebih dikenali PU Yusof, dan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua sekali yang sebelum ini pun sama mungkin mengikuti kelas ataupun kuliah di Akademik Tadabbur Al-Quran, tetapi alhamdulillah pagi ini saya menerima yang kita katakan sebagai kuliah ataupun perbincangan daripada Al-Fadhil Ustaz, supaya kita dapat perbincangan pencerahan yang detail mungkin daripada Quran dan hadis Nabi SAW, dan tentunya daripada hadis lah yang paling banyak berkenaan dengan Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi ini siapakah, di manakah dia keturunannya, kemudian bagaimanakah keadaannya, apa hadis-hadis yang berkaitan, apa pandangan para ulama tentang isu-isu yang berkaitan. Maka ini insya-Allah yang kita akan detail dan kita akan bincangkan pada pagi ini. Jadi untuk kita meneruskan perbincangan kita ni, saya tidaklah untuk bercakap semata-mata, jadi saya cuba untuk sediakan slide juga kepada tuan-tuan, dan insya-Allah kita nak berbincang tentang satu tajuk. Kalau diikutkan tajuk ini adalah satu tajuk yang sukar sebenarnya, kerana dia, sebab tu kata ataupun riwayat daripada Imam Suyuti. Imam Suyuti ada kitab yang khusus tentang mengumpulkan hadis-hadis tentang Imam Mahdi, iaitu Al-Arful Wardi fi Akhbar Al-Mahdi, yang mana mengandungi lebih kurang dalam 90 hadis Nabi SAW berserta dengan athar sahabat. Athar ni maksudnya adalah kita panggil sebagai ucapan ataupun perkataan sahabat. Dia tak sampai kepada Nabi, bukan Nabi yang sebut. Nabi sebut kita panggil hadis lah. Adapun athar itu kebiasaannya merujuk kepada perkataan sahabat ataupun perkataan tabi'in. Okey, itu dia punya perbincangan yang insya-Allah kita akan detailkan. Cuma saya akan bagikan kepada dua masa. Kita akan berhenti mungkin dalam 12 lebih sikit. Tetapi saya akan buka lebih kurang dalam 15 minit ke macam tu untuk soal jawab. Jadi tu tuan-tuan take note lah. Ataupun kalau rasa takut terlupa soalan tu, boleh tulis terus dekat chat. Boleh terus tulis dekat chat tu, dan nanti kita akan bacakan soalan tu dan saya akan cuba jawab mana-mana yang dapat untuk dijawab. Kalau tak tu, tuan-tuan kena rujuk balik kepada para ulama ataupun ustaz-ustaz yang pakar dalam bidang ataupun perbincangan yang kita nak sentuh pada pagi ini. Baik, jadi kita sebut tentang Imam Mahdi ni, maka konsep ini ada ulama yang terima, ada ulama yang tolak, ada ulama yang kata mutawatir dan sebagainya. Jadi perkataan sahabat tadi kita sebut, pendapat-pendapat ulama, yang itulah yang kita nak bincangkan, dan hadis yang detail tentang apa saja yang berkait dengan Imam Mahdi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali kita nak tengok adalah ini adalah sekitar perbincangan dia. Nak tengok dalil. Dalil apa sebenarnya? Kan, apakah hadis-hadis yang saling berkait? Sahih ataupun tidak? Ada tak dalam Bukhari dan Muslim? Kalau ada, jelas ataupun tidak sebut tentang Al-Mahdi, maksudnya merujuk kepada Imam Mahdi. Ataupun mungkin sebut umara, hanya pemimpin. Ataupun sebut mungkin rajulun ataupun rajulan min ahli baiti, seorang lelaki dari kalangan ahli bait, dari ahli-ahli keluarga Nabi SAW. Jadi hadis-hadis itu menjadi perbincangan. Ada yang kata sebut secara sarih. Sarih tu maksudnya jelas nama Al-Mahdi. Ada yang sebut lelaki, ada yang sebut pemimpin, ada yang sebut seorang kita kata apa, seorang syakhs ataupun seseorang. Jadi macam mana tu perbincangan dia, yang insya-Allah kita akan tengok dalil-dalil perbincangan dia. Yang kedua, kita nak tengok siapa Imam Mahdi ni. Yang ketiga, kita nak tengok hadis-hadis yang disandarkan secara palsu ataupun paling kurang pun sangat lemah tentang isu berkaitan dengan Imam Mahdi. Kan nanti kita akan tengoklah hadis-hadis yang berkaitan. Okey, so perbincangan dari sudut dalil, nak tengok ada tak daripada Quran. Kalau hadis macam mana pula? Dan kemudian kategori hadis berkait dengan Imam Mahdi, kemudian pandangan sahabat, tabi'in dan juga ulama-ulama berkait dengan Imam Mahdi. Itu daripada sudut dalil yang kita nak bincang. Yang kedua, siapa?
Nanti kita akan tengok namanya, rupa paras, tempat muncul, pemerintahan, sedikit kaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Dalam hadis surah Imam Al-Bukhari daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih sudah tentu, riwayat Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa antum," ataupun Nabi SAW menyatakan, bagaimana keadaan kamu bila mana turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian kata Nabi akhir hujung hadis tu, wa imamukum minkum, dan imam di kalangan kamu. Turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan nanti kita akan tengok hadis daripada riwayat Al-Harith, iaitulah dalam Musnad Al-Harith, riwayat daripada Imam Suyuti dalam Alful Wardi, dan juga riwayat daripada Imam Abu Nuaim dalam kitab beliau yang sangat terkenal, iaitulah kitab berkaitan dengan Al-Fitan wal Malahim, tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman, isu-isu akhir zaman apa yang berlaku. Maka kita akan tengok bahawa sebenarnya siapa yang kena jadi imam tu, sebab Nabi Isa nak salat, waktu tu ada jemaah, dan kemudian pada waktu itu juga kata Nabi SAW, wa imamukum minkum. Waktu turun Nabi Isa, bahkan imam itu ada di kalangan kamu, maksudnya bukan Nabi Isa, orang lain. Jadi siapakah itu? Itu nanti kita akan bincang, kita akan detailkan insya-Allah. Baik, kemudian hadis pasu tentang tersebarnya berkenaan dengan Imam Mahdi sehingga kemunculan ajaran sesat. Seperti kalau tengok pada zaman dulu lagi dah ada berbagai jenis ajaran sesat yang dekait dengan Imam Mahdi ni. Sehinggalah peristiwa-peristiwa melibatkan Kaabah, penawanan Kaabah dan sebagainya seperti mana yang telah dibuat oleh Muhammad Al-Qahtani. Itu juga antara benda yang kita nak tengok, kita nak bincang nanti. Dan kemudian berapa ajaran di sisi Syiah. Muhammad bin Hasan Al-Askari adalah Al-Mahdi yang ditunggu Al-Muntazar. Sebenarnya Al-Muntazar ni, Ahlussunnah wal Jamaah tak kata Al-Muntazar. Dia tak ditunggu. Imam Mahdi itu tak ditunggu-tunggu. Imam Mahdi itu akan muncul secara sendirinya dan bukan kita duk tunggu-tunggu. Kan? Jadi itu antara benda yang sekitarnya insya-Allah kita akan bincangkan. Cuma tuan-tuan, saya nak sebut awal-awal, perbincangan kita ni mungkin sedikit berat. Kerana saya akan masuk tentang term-term hadis, tapi tuan-tuan jangan risau. Saya akan jelaskan nanti, saya akan bincangkan dan kita akan sebut secara ringkas maksud mungkin. Sebab dia perkataan bahasa Arab, jadi saya nak cuba jelaskan, mudahkan supaya kita faham insya-Allah. Okey, so kita nak pergi kepada perbahasan yang pertama. Al-Quran dan hadis perbincangan. Pertama sekali, tidak ada ayat Quran yang menyebut secara jelas, apatah lagi yang menyebut secara terang-terangan tentang kedatangan Imam Mahdi. Yang ada peristiwa tentang hari kiamat, peristiwa tentang berlakunya kiamat, peristiwa tentang kebangkitan dan sebagainya. Hatta kalau kita tengok dalam Quran pun secara spesifik cerita tentang Dajjal, secara spesifik cerita tentang sebagai contohnya kita kata lagi isu peristiwa-peristiwa akhir zaman lah, kan banyak yang tak disebut dalam Quran. Banyak yang tak sebut dalam Quran, banyak disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Antara kesilapfahaman sesetengah orang, dia kata benda penting dia mesti sebut dalam Quran. Kalau tak sebut dalam Quran, maksud benda tu tak penting lah. Itu satu hujah. Satu hujah yang lain pula kata, benda penting kalau sebut dalam hadis, mesti sebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Tapi isu Dajjal ni, isu Imam Mahdi ni tak ada dalam Bukhari dan Muslim secara jelas. Jadi macam mana? Kan, jadi ini antara perbincangan-perbincangan yang disebutkan. Cuma saya nak tegaskan dulu di awal-awal, para ulama telah sepakat, seperti mana disebut oleh Imam Syafi'i, dinukilkan oleh Imam Haramain Al-Juwaini dalam kitab beliau Al-Burhan fi Usulul Fiqh, menyatakan Imam Syafi'i meletakkan level Quran dengan sunnah pada level yang pertama. Kan, biasa kita sebut, antara orang biasa sebutlah, kita ni hujah kita, dalil kita Quran, sunnah, ijma', qiyas. Maksudnya Quran tempat pertama, sunnah tempat kedua, ketiga ijma', keempat baru qiyas. Imam Syafi'i tak faham macam tu. Imam Syafi'i tak sebut macam tu. Imam Syafi'i menyebutkan bahawa dalam kitab itu seperti mana kata Imam Haramain Al-Juwaini, Quran dengan sunnah kedudukan dia pertama. Kerana Allah sebut dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu menuturkan, yakni hadis itu dengan perkataan itu dengan hawa nafsunya, bahkan kamilah yang mewahyukan kepadanya. Maksudnya hadis tu wahyu pertama. Satu. Yang kedua, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, kata Nabi SAW, ala innani utitu Qur'ana wa mithlahu ma'ah.
dan sesungguhnya telah didatangkan kepada aku iaitulah Al-Quran, dan yang sama yang sepertinya iaitulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu sahih. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih menyatakan Al-Quran dengan sunnah adalah kedudukan yang pertama. Jadi salah bila mana dalam kita berhukum dalam agama, berhukum dalam sesuatu perkara yang berlega di sekitar kita, kita kata tak ada dalam Quran, ada dalam hadis je. Jadi kita tak payah pegang. Jadi itu muncul satu kepincangan, satu kepelikan, sedangkan Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang terdahulu telah pun menjelaskan bahawa Quran dengan hadis levelnya nombor satu. Barulah Imam Syafi'i sebut ijma' itu levelnya nombor dua, ijma' sahabat nombor tiga, ijma' ataupun kita kata pendapat sahabat iaitulah nombor empat, dan lima baru kias. Tengok Imam Syafi'i punya susunan, dan itu terlalu detail, jadi saya ringkaskan setakat itu saja. Yang pentingnya kita dapat key point yang sangat penting. Quran dengan sunnah satu level. Bukan Quran nombor satu, bukan sunnah nombor dua dan seterusnya. Tapi para ulama telah letakkan antara Imam Syafi'i dengan satu level. Okey, so dalam Quran tak ada sebut tentang Imam Mahdi. Tapi yang kedua, Al-Bukhari dan Muslim tidak menyebutkan secara jelas. Hadis ada, iaitulah riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika mana Nabi SAW sebutkan, kita dah baca hadis tu pada awal tadi, iaitulah Nabi SAW menyatakan, kaifa antum iza nazala ibnu Maryam wa imamukum minkum, atau kama qala Nabi SAW. Bagaimana ketika waktu kamu akan turunnya Isa ibnu Maryam, akan turun, dan kata Al-Hafiz Imam Ibn Kathir di Manaratul Bayda, iaitulah di Menara Putih di Masjid Umawi, di situlah akan turunnya. Tak apa, itu pendapat di kalangan para ulama, di situ akan turun. Tapi kita nak bincangnya bahawa Al-Bukhari dan Muslim tidak riwayat secara jelas. Dan disebut wa imamukum minkum. Dan imam itu adalah di kalangan kamu. Imam itu adalah di kalangan kamu. Kan? Jadi pendapat oleh Imam Ibn Sirin, seorang tabi'in besar. Imam Ibn Sirin menyatakan bahawa hadis riwayat daripada Al-Harith dalam Musnad Al-Harith menyatakan bahawa Nabi SAW meriwayatkan daripada sahabat Nabi SAW menyatakan bahawa yang turun itu adalah imam yang mengimamkan Nabi Isa dan kelompok jemaah itu adalah Imam Mahdi. Itu pendapat Imam Ibn Sirin yang dikuatkan dengan hadis dalam Musnad Al-Harith tadi, riwayat daripada Asyuti dan juga riwayat daripada Abu Nu'aim, dan menyatakan bahawa hadis itu sekurang-kurang statusnya adalah hasan, sebagai menjelaskan siapakah imam itu. Kan, jadi imam itu kata Imam Ibn Sirin dan ulama-ulama yang lain bahawa ia adalah Nabi Isa alaihissalam, ia adalah Imam Mahdi. Ia adalah Imam Mahdi. Nanti kita akan sebutlah namanya, keturunannya, insya-Allah kita akan lalu hadis-hadis yang berkaitan. Okey, itu satu hadis diriwayat pada Abu Hurairah daripada Sahih Al-Bukhari. Kita tengok hadis yang kedua, hadis juga riwayat daripada Imam Muslim, daripada Jabir bin Abdullah, menyebutkan tentang umara. Menyebutkan tentang umara. Sallabina, ataupun sallil lana, ataupun sallil lana. Solatkan, imamkanlah kepada kami. Kan? Kemudian hadis tu menyebutkan bahawa sama juga lebih kurang dalam lafaz riwayat Bukhari tadi, imam itu dari kalangan kamu, takrimatullah hadhil ummatu. Kan? Ini merupakan satu kemuliaan bagi Allah bagi umat ini. Iaitulah apa? Ada imam yang boleh menjadikan imam solat, maksudnya pemimpin ketika mana Nabi Isa dan jemaah untuk mendirikan solat. Jadi dalam hadis pertama sebut apa? Dalam hadis pertama sebut perkataannya imam. Wa imamukum minkum. Kan, imam. Hadis yang Jabir dalam riwayat Imam Muslim tadi sebut umara, pemimpin. Kan, hadis yang lain pula menyebutkan rajulan min ahli baiti. Itu bukan dalam Bukhari Muslim lah, itu dalam Abu Daud, Ibnu Majah dan sebagainya. Lelaki daripada keturunan ahli keluarga aku. Lelaki daripada keturunan ahli keluarga aku. Maksudnya dia tak sebut jelas lah. Tak sebut jelas siapakah dia, tapi disebut ulama-ulama lain, hadis-hadis lain yang menyokong, pendapat-pendapat ulama lain yang menyokong, menyatakan itu adalah Imam Mahdi. Jadi kita nak sebut dekat sini, maksudnya walaupun Bukhari dan Muslim tidak menyebut secara jelas, hanya sebut pemimpin, hanya sebut itu adalah imam, tetapi telah pun kita sebutkan ada ulama dan juga periwayat-riwayat hadis yang lain menyebutkan ia adalah Al-Mahdi. Okey, kemudian seterusnya,
hadis ahad hujah dalam akidah ataupun tidak. Ini penting. Hadis ahad hujah dalam akidah ataupun tidak. Sebelum kita bincang panjang tuan-tuan tentang hadis-hadis Imam Mahdi ni, kita nak kena tahu hadis ini apa. Hadis sahih itu apa? Hadis ahad itu apa? Hadis mutawatir itu apa? Cukuplah tu tuan-tuan. Itu pun dah pening dah. Cukuplah tu. Kita nak pergi dulu pertama hadis. So hadis ini sebenarnya apa? Hadis ini ialah satu yang mana Nabi SAW sebutkan dalam riwayat ataupun dalam kitab-kitab hadis, ulumul hadis, perbahasan tentang hadis menyatakan ma sadara ila Nabi SAW min qawlin aw fi'lin aw takririn aw min sifatin khuluqiyyah aw khalqiyyah. Iaitulah apa yang disandarkan kepada Nabi SAW. Masadara ni lebih kuat. Kalau isnad sandar, dia sebab tu para ulama lebih memilih perkataan sadara, betul-betul sandar atas dada ni. Apa yang disandarkan kepada Nabi SAW pada perkataan Nabi, pada perbuatan Nabi, pada pengakuan Nabi, dan kemudian juga pada sifat peribadi Nabi, akhlak Nabi, adab Nabi dan sebagainya. Itu juga sunnah, hadis maksudnya. Dan kemudian juga pada kejadian Nabi. Rambut Nabi macam mana, janggut Nabi SAW, muka Nabi. Jadi 5 ciri-ciri. Saya ulang sekali lagi. Perbuatan, percakapan, pengakuan Nabi SAW, dan kemudian kita sebut tadi sifat peribadi Nabi, adab dan juga akhlak Nabi, dan yang kelima adalah kejadian Nabi itu sendiri. Maksudnya rambut, gigi Nabi, tulang-tulang Nabi SAW dan yang selainnya. Maka semua itu adalah hadis, semua itu adalah sunnah yang mana kita dapat fahami dan perbincangan kita insya-Allah. Okey, itu satu, maksud hadis. Yang kedua, hadis ini dia nak sampai kepada kita, maka dia ada susul galur. Ada pembawa berita. Contoh hari ni keluar satu berita, kita nak cari punca berita ni kat mana? Oh, Metro. Oh, Sinar Harian. Contohnya kan. Oh, Malaysia Kini. Oh, Free Malaysia Today. Apa-apalah kan. Jadi ada dia punya, kita nak cari sumber tu. Kan? Jadi hadis, kita nak pergi cari sumber tu. Jadi nak cari sumber tu mesti ada dia punya siapa yang riwayatkan. Jadi siapa yang riwayatkan tu nak sampai kepada kita ada 2 pembahagian. Yang pertama dipanggil sebagai mutawatir. Mutawatir. Jadi hadis Imam Mahdi ni ada setengah ulama kata mutawatir. Mutawatir sampai tahap apa? Bagaimana perbincangannya? Itu kejap lagi kita bincang. Ada yang kata tak mutawatir. Dia cuma ahad. Bukan hari ahad. Bukan hari ahad. Jadi saya cuba untuk ringkaskan tuan-tuan untuk mudahkan kita faham. Apa hadis kita dah faham dah. Kita nak pergi kepada mutawatir. Mutawatir ni secara ringkasnya ialah satu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang ramai dari generasi kepada generasi, iaitulah daripada zaman Nabi, sahabat tabi'in, tabi'un tabi'in seterusnya, dan mustahil mereka berdusta di atas riwayat ataupun mencipta riwayat itu. Contoh ginilah tuan-tuan, nak bagi mudah. Kita kata sekarang ni Selangor fasa 2. Selangor fasa 2. Jadi kalau kita tanya orang-orang mana pun dekat Selangor, orang Selangor akan kata Selangor ni fasa 2. Jadi itu mutawatir. Itu mutawatir. Maksudnya semua orang akan kata, generasi ke generasi pun akan datang pun akan kata gitulah. Selangor sekarang fasa 2. Kalau tak berubahlah, insya-Allah berubah kan. Tapi ceritanya dia satu benda yang semua orang makruf, semua orang tahu, semua orang, kebanyakan orang akan beritahu benda yang sama. Contohnya kita kata pengambilan vaksin. Pengambilan vaksin. Jadi semua orang akan tahu ada Pfizer, ada Sinovac, ada sekian-sekian dan sebagainya. Semua orang tahu itu adalah pengambilan vaksin. Tak ada orang kata, oh sebenarnya kita tak payah ambil vaksin. Bukan tak payah ambil vaksin lah. Tapi ceritanya vaksin tak ada. Itu semua air, itu semua sekian-sekian. Tapi sebenarnya vaksin terbukti. Maksudnya betul-betul ada vaksin tu. Okey, contoh lebih dekat lagi. Kita katalah contohnya, Negeri Sembilan, Negeri Sembilan ada nilai 3 dalam Negeri Sembilan. Nilai 3 dalam Negeri Sembilan, dia bukan dalam Negeri Selangor. Hak ni semua orang faham, semua orang tahu. Kalau ada orang kata nilai 3 Negeri Selangor, maka dia itu menyalahi ataupun kita kata menyelisihi pendapat mutawatir yang menyatakan nilai 3 itu ada Selangor, adalah Selangor. Cukuplah tuan-tuan, rasanya faham dah tu kan, tak payah buat contoh-contoh lain lah. Okey, tapi saya nak ceritanya apa?
apa ni kita kata periwayatan hadis itu, satu-satu hadis itu yang mutawatir itu, maka semua orang percaya, semua orang riwayat benda yang sama, tak ada berbeza dan sebagainya, semua orang faham generasi ke generasi, tak ada orang cuba nak menipu dalam riwayat itu, maka itu dipanggil sebagai mutawatir. Kan, tapi kalau nak bahas panjang lagi tuan-tuan, saya takut nanti tuan-tuan pening. Kan, mutawatir ni pula terbagi pada 4 bahagian. Ada yang dipanggil sebagai mutawatir ta'ammul, ada dipanggil mutawatir qadri mushtarak, ada dipanggil sebagai mutawatir yang kita istilahkan sebagai mutawatir tabaqah, ada yang dipanggil mutawatir isnad. 4 tu kita bahas besok baru habis. Kan, tapi secara ringkas kita sebut mutawatir boleh jadi pada peringkat generasi, boleh jadi pada periwayatan itu, boleh jadi pada pengamalan, maksudnya semua orang amal, kan benda yang sama. Contohnya azan ni mutawatir tabaqah ataupun mutawatir ta'ammud. Semua orang tahu azan itu disyariatkan walaupun tak ada dalam secara khusus ke apa, kita kata perbahasan detailnya dan sebagainya, memang adalah. Tapi kita nak kata sudut periwayatan, maka yang tu semua orang amal, semua orang terima. Berkhatan bagi lelaki contohnya, semua orang terima. Maka itu dipanggil ta'ammul, pengamalan daripada generasi kepada generasi. Hafal Quran, semua orang hafal Quran. Jadi sebab tu Quran tak memerlukan kepada sanad. Tak perlu daripada siapa, kerana dia itu termasuk dalam mutawatir tabaqah, termasuk dalam mutawatir ta'ammul ataupun tawaruth. Maksudnya semua generasi dah riwayatkan pada generasi, tak payah sanad dah. Tanya budak-budak kecil pun dia hafal Quran, dia hafal ayat-ayat lazim. Kan, buka tafsir Quran pun ribuan ditulis tentang tafsir Al-Quran. Jadi 4 mutawatir ini perbincangan sangat panjang, saya tak nak detailkan, nanti takut tuan-tuan tak dapat nak grab sebenarnya perbincangan itu, tapi tak apa, kita nak bagi tahu asasnya tuan-tuan dapat tahu saja. Mutawatir itu apa? Mutawatir itu semua orang sepakat riwayat generasi ke generasi dan mustahil untuk orang berdusta pada satu riwayat ataupun pada satu cerita, pada satu khabar yang disampaikan itu. Okey, habis. Kemudian di sebalik itu pula mereka berbincang tentang hadis Imam Mahdi ni, hadis ahad. Hadis ahad ini ceritanya tak cukup syarat mutawatir. Mungkin dia punya generasi tu yang riwayatkan tak ramai. Kemudian juga mungkin ada hadis-hadis yang mana tak sahih. Mungkin pula daripada sudut penyampaian riwayat itu ada orang mungkin seorang je riwayat, mungkin 2 orang daripada generasi-generasi tu. Kan mungkin 3 orang. Kan, jadi itu sangat panjang lah, tapi kita nak kata daripada sudut perbezaannya, mutawatir itu kebiasaannya 10 orang lebih ke atas dikira mutawatir lah, riwayat tu ramai lah maksudnya. Kan dari setiap generasi. So ada 1, 2, 3, 4, ada peringkat pertama pun 10 orang riwayat daripada Nabi, peringkat kedua pun 10 orang riwayat daripada sahabat, peringkat ketiga pun 10 orang riwayat daripada tabi'in, dan seterusnya sampailah kepada kita ataupun sampailah kepada penulisan kitab-kitab hadis. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i dan seterusnya. Itu dia punya konsep asas. Tak apa tuan-tuan, ni mula-mula ni dia agak pening sikit. Tapi nanti kita akan praktik, kita akan nampak. Nanti kita akan praktik pada hadis-hadis tu, kita akan nampak secara ringkas. Sebenarnya sangat penting elemen berkaitan dengan hadis untuk kita bincangkan tentang perkara ini. Itu dipanggil sebagai hadis ahad. So hadis ahad ni dia tak cukup syarat mutawatir, tapi boleh jadi sahih. Boleh jadi sahih. Sebab tu Imam Syafi'i, sebab tu Imam Ibn Abi Bar, sebab tu ulama-ulama lain seperti Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan juga ulama-ulama yang kemudian menyatakan hadis ahad walaupun tak sampai darjat mutawatir, maka dia menjadi hujah di dalam akidah. So dalam akidah ni hadis ahad ini selagi mana sahih, maka kita kena terima. Walaupun yang riwayatkan tu seorang, 2 orang, 3 orang, taklah macam mutawatir 10, 20 orang, 70 orang mungkin riwayat benda yang sama dari generasi kepada generasi. Tapi ahad mungkin seorang, 2 orang, setiap generasi mungkin seorang, lepas tu 2 orang, lepas tu seorang balik, lepas tu 2 orang, lepas tu 5 orang contohnya. Itu ahad. Itu ahad. Maksudnya tak cukup kepada darjat hadis mutawatir. Itu dia punya kaedah. Okey. Bila sebut tentang hadis ahad, jadi hujah dalam akidah dan syaratnya mesti sahih. Apa hadis sahih? Apa hadis sahih? Nanti kita bincanglah hadis-hadis sahih berkenaan dengan Al-Mahdi. Hadis-hadis sahih berkenaan dengan Al-Mahdi. Hadis sahih kata Imam Al-Hafiz Al-Iraqi dalam Alfiyahnya menyatakan bahawa
as-sahihu mattasilul isnadu binaqlil adil dhabitil fuadi an mithlihi min ghairi masyudhudhi wa min illatin qadihatin fatu'di. Itu dia punya matan dia, menyatakan bahawa hadis yang bersambung sanadnya binaqlin adil, dinukilkan, disampaikan daripada seorang yang adil. Adil sini maksudnya dia pelihara maruah dia tak buat dosa, dia tak buat benda-benda yang boleh menjatuhkan aib maruah dia dan sebagainya. Kemudian dhabit ni dia jaga sudut hafalan ataupun tulisan dia. Kalau tulisan buku dia tu memang betul-betul nukilan dia, cara dia sampaikan itu memang jelas. Kalau dhabit ni daripada sudut hafalan ni, apa yang ada dalam hati, dalam kitab dia, dalam jiwa dia hafal, dia ingat. Jadi dia kena macam tu. Kalau seorang perawi hadis tu dia pelupa, tak boleh jadi tu. Kan dia pelupa. Ingat tak ingat kan, nombor telefon kawan pun tak ingat. Jadi masalah lah, tak boleh jadi perawi hadis. Itu satu. Yang kedua, tulisan pun dia pun tak faham benda yang ditulis. Itu jadi masalah juga tu. Kan, jadi syarat nak jadi perawi hadis kita sebut tadi, pertama syarat hadis sahih, sambung sanad dia daripada siapa, tak boleh terputus. Kalau terputus, contoh A riwayat daripada B, ambil hadis daripada C, ambil hadis daripada D. Tiba-tiba A tak ada B, dia terus lompat A terus ambil daripada C. Yang tu dah munqati', terputus riwayat dia, maka hadis tu boleh jadi statusnya dhaif, lemah. Itu daripada sudut perbincangan. Nanti kita akan bincanglah dalam cerita Imam Mahdi ni, sebab benda ni kita kena faham dulu basic ringkas. Tuan-tuan tak faham tak dapat 100% pun tak ada masalah. Tapi tuan-tuan tahu mutawatir apa, hadis sahih apa, dan kemudian hadis ahad apa. Cukup. Kan pecahan-pecahan dia tu tak ada masalah. Okey. So, bila sebut tentang hadis yang kita kata sahih tadi, pertama syarat apa? Bersambung. A, B, C, D. Tak boleh A terus lompat D ke terus E ke, tak boleh. Yang kedua, dia punya perawi tu adil. Kena jaga maruah dia tak boleh buat perkara yang meruntuhkan maruah. Perawi pergi tengok wayang. Masalah tuan-tuan. Kan? Masalah. Kemudian yang ketiga, mesti ada daripada sudut penjagaan hafalan dan juga penjagaan daripada sudut penulisan. Kemudian yang keempat, kalau ikutkan 3 syarat ni pun cukup dah. Tapi para ulama hadis tambah. Wa min illatin ataupun min ghairi masyudhudhi wa min illatin qadihatin fatu'di. Dan juga hadis itu tidak bercanggah. Syadz ni ganjil dengan riwayat orang yang lebih terpercaya daripada dia. Orang ramai yang lebih terpercaya riwayat A, tiba-tiba dia riwayat B contohnya. So peliklah tu pada riwayat orang yang terpercaya daripada dia. Maka yang tu boleh jadi syadz, ganjil, pelik hadis tu. Kan? Kemudian juga yang akhir sekali, illah, ada cacat. Cacat ni tuan-tuan pada hadis ni, kita kalau baca hadis secara umum, kita akan nampak hadis tu okey lah. Dia punya perawi okey, sanad dia bersambung. Tapi ulama hadis yang hari-hari makan hadis, kan, maksudnya hari-hari berinteraksi dengan hadis, dia dapat bezakan di antara kaca dengan permata. Mana permata hampir sama. Sebiji kita akan tengok ini permata lah ni bukan kaca. Tapi ulama hadis dia akan tengok ni nilainya, bentuknya, apa kandungannya, dia akan tahu. Yang ni adalah permata, yang ni adalah kaca. Kan, jadi itu kaedah ulama-ulama hadis, maksud yang hari-hari dengan hadis tuan-tuan, 24 jam dengan hadis. Berhenti solat saja, puasa, makan minum saja, sambung lagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama umat yang sentiasa dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang ni kita panggil sebagai istilahnya iaitulah hadis sahih. So ada 5 syarat kan? Saya ulang sekali lagi. Untuk satu hadis tu sahih, bersambung sanad dia, kemudian diriwayatkan oleh perawi yang adil, 2. Yang ketiga, mestilah dia ada penjagaan sudut hafalan dan juga tulisan dia, kejituan dia, kekuatan hafalan dan juga penulisan dia. Yang keempat, iaitulah dia tidak boleh bersalahan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya daripada dia. Dan yang kelima, mesti tidak ada cacat dalam meriwayatkan hadis itu. Okey, cukuplah tu tuan-tuan. Tak payah dah kita detail dah tentang teknikal-teknikal ni, kerana benda ni sebenarnya penting. Sebab pertama kita bincang tentang mutawatir tadi. Mutawatir ni hadis Imam Mahdi ni peringkat mana? Kan, peringkat yang mana? Sebab ada di kalangan para ulama, contoh Imam Al-Abiri seorang. Kemudian juga disebut oleh Imam As-Suyuti. Disebut juga oleh imam-imam yang lain seperti mana Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Disebut juga oleh Imam Ibn Hajar Al-Haythami. Itu semua ulama-ulama hadis tuan-tuan. Disebut juga oleh ulama-ulama yang kemudian seperti mana Imam Ash-Shawkani.
seperti mana Syekh Siddiq Hasan Khan, seperti mana juga Al-Kattani dan ulama-ulama yang lain menyatakan hadis iaitulah Imam Mahdi mencapai darjat mutawatir. Yang mana? Mutawatir maknawi. Apa maksud maknawi tu? Maksudnya gini tuan-tuan. Hadis tak sebut secara jelas nama siapa. Hadis tak sebut secara panjang lebar dalam satu hadis tu semua maklumat tentang Imam Mahdi letak dalam tu, tak sebut. Tapi ada hadis yang begitu banyak. Kan ada 10 hadis cerita tentang apa berlaku akhir zaman tentang Imam Mahdi. Ada hadis dan yang lain-lain sebut pula tentang nama Imam Mahdi. Ada pula cerita apa akan berlaku pada akhir zaman bila mana Imam Mahdi muncul dan sebagainya. Maka semua itu digabungkan, maka semua riwayat itu dipanggil sebagai mutawatir maknawi, yang mana merujuk kepada hadis memang tak sama riwayat tapi saling melengkapkan antara satu sama lain, dan itu menjadikan bahawa taraf hadis itu sebagai mutawatir. Itu pendapat sebahagian para ulama. Maksud bila sebut mutawatir ni, darjat paling tinggilah dalam periwayatan penyampaian hadis tu kepada kita ataupun generasi yang selepasnya. Jadi ini antara benda yang sangat penting yang untuk kita faham. Baik, itu satu kelompok ulama. Kan, kelompok ulama yang kedua, mereka tak kata mutawatir, tapi kita kena terimalah sebab hadis tu sahih. Banyak hadis-hadis tentang riwayat kedatangan Imam Mahdi ini sahih. Maka dengan sebab itu kata Imam Al-Qurtubi, kan, kata Imam Al-Khattabi, kata Imam Al-Munawi dan ulama-ulama terkemudian seperti mana Imam Syamsuddin Abbadi, pensyarah Sunan Abu Daud, pensyarah ataupun mensyarahkan kitab hadis Sunan ataupun kita kata hadis Abu Daud lah. Kemudian juga diriwayatkan daripada Al-Mubarakfuri, pensyarah kitab iaitulah Tuhfatul Awazi, syarah kepada Sunan At-Tirmizi. Dan kemudian ulama-ulama yang lain seperti mana Syekh Abdul Muhsin Abbad, seperti mana juga Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, seperti mana Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz dan ulama-ulama yang lain menyatakan terimalah riwayat berkenaan dengan Imam Mahdi kerana riwayat-riwayat itu datang daripada hadis-hadis yang sahih walaupun tak sampai darjat mutawatir. Itu pendapat kedua. Pendapat pertama tadi mutawatir dengan sebab pelengkap kerana begitu banyaknya hadis yang diriwayatkan berkenaan dengan Imam Mahdi. Dan yang ketiga, ulama yang mana menolak. Ulama yang mana menolak kedatangan Imam Mahdi. Nanti kita akan jawab apa sebab-sebabnya. Hujah mereka biasanya tak ada dalam Bukhari dan Muslim. Ajaran sesat lain pun kata ada Imam Mahdi. Kan, kemudian juga mereka kata daripada sudut yang lain, iaitulah hadis-hadis itu tidak mencapai darjat sahih yang sepatutnya. Itu semua nanti kita akan bincang panjang. Kalau bincang kat sini, habis kat slide ni, tuan-tuan terus left daripada Zoom ni. Saya tak nak dah nanti pening kepala kan. Okey, tak apa, kita cuba ringankan lagi. Ringankan lagi perbincangan kita. So kita nak tengok pendapat ulama yang tolak. Pendapat ulama yang tolak ni siapa? Antaranya ialah Imam Ibn Khaldun. Ibn Khaldun antara orang yang menolak tentang riwayat-riwayat kedatangan Imam Mahdi. Kan. Kemudian siapa? Syekh Rasyid Ridha. Tukang ataupun ulama tafsir yang hebat, tafsir Al-Manar, Syekh Rasyid Ridha. Kemudian siapa? Antara Syekh Mahyuddin Abdul Hamid. Ini kalau tuan-tuan kita mengaji bahasa Arab, beliau ni antara orang-orang yang menilai balik manuskrip kitab-kitab Arab ataupun kitab-kitab Nahu seperti mana Muqni Labib, seperti mana Syarah Qatrun Nada dan sebagainya, ataupun syarah kepada Matan Ajrumiyah dan sebagainya. Kemudian juga kitab-kitab yang hebat, maka beliau yang mana menilai balik manuskrip itu. Jadi ulama hebat Mesir. Kan Syekh Mahyuddin Abdul Hamid. Jadi dia pun tak berapa terima daripada sudut riwayat berkenaan dengan Imam Mahdi akan muncul ataupun hadis-hadis berkaitan dengan Imam Mahdi. Yang kedua. Yang ketiga, yang keempat antaranya adalah Syekh Abdullah Zaid Ibn Mahmud, seorang ulama besar di Qatar. Kan? Ini juga antara yang tak terima tentang kedatangan Imam Mahdi. Disandarkan juga kepada itulah Abul A'la Al-Maududi. Ini pun ulama besar di India tuan-tuan. Sangat hebat. Disandarkan, dikatakan beliau juga tidak menerima riwayat-riwayat berkaitan dengan Imam Mahdi ataupun kedatangan Imam Mahdi. Itu kita kata antara ulama-ulama lah yang saya boleh sebutkan. Sebenarnya ramai lagi lah. Setiap
Ada yang terima kata mutawatir, ada yang kata boleh terima saja, ada yang kata tolak tu, tapi saya ringkaskan sekadar tu untuk sekadar pengetahuan kita berkenaan dengan perkara ini. Okey. So, terdapat hadis-hadis terkait diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis selainnya yang mana kita nak tengok satu persatu insya-Allah. Ni saya letak sekali tuan-tuan. Siapa di kalangan sahabat yang riwayat dan juga kitab-kitab yang mana yang meriwayatkan kitab-kitab hadis yang meriwayatkan tentang kedatangan Imam Mahdi. Lebih 26 sahabat yang riwayatkan tentang kedatangan Al-Mahdi, tuan-tuan. Kan maksudnya ramai lah. Saya tak payah sebut satu-satulah. Tuan-tuan boleh tengok situ. Ada di kalangan sahabiyah, ada daripada kibar, itulah ulama-ulama besar di kalangan para sahabat. Ada juga di kalangan isteri-isteri Nabi SAW, Ummu Habibah, Ummu Salamah dan sebagainya. Semua mereka ini meriwayatkan daripada Nabi SAW ataupun mereka meriwayatkan tentang Al-Mahdi, iaitulah tentang Imam Mahdi. Yang ni tuan-tuan boleh semak dalam satu kitab, iaitulah yang tulis oleh Syekh Dr. Abdul Aziz Al-Busti, yang kita boleh panggil sebagai mausu'ah, encyclopedia lah, kan, payah nak nyebutnya kan, tentang hadis-hadis berkaitan tentang Imam Mahdi. Dia ada buat dua version. Satu hadis-hadis sahih tentang Imam Mahdi, yang kedua hadis-hadis dhaif dan palsu tentang Imam Mahdi. Tapi dalam bahasa Arab tuan-tuan belum diterjemah. Dibuat oleh Syekh Dr. Abdul Aziz Al-Busti, satu ulama besar hebat zaman sekarang ini, yang mana beliau telah menganalisis hadis-hadis satu persatu, sanad dia, matan dia, kan, dia punya teks, dia punya riwayat tadi tu yang kita bincang tadi tu berkenaan tentang kedatangan Imam Mahdi. Okey, habis. Yang kedua, iaitulah kitab-kitab hadis spesifik yang meriwayatkan tentang kedatangan Imam Mahdi. Tuan-tuan boleh tengoklah itu Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, dalam Musannaf Ibnu Abi Shaybah, dalam Musannaf Ar-Razzaq, kemudian juga At-Tabrani, kemudian Abu Ya'la Al-Mausuli dalam Musnad, Musnad Abu Ya'la, An-Nasa'i, banyak lagi tuan-tuan, Al-Hafiz Abu Nuaim dan sebagainya. Sebenarnya lebih 50 kitab. Tapi ini saya ringkaskan ada 30 kitab. Ini semua ulama-ulama hebat besar. Al-Bazzar, Imam Al-Bazzar contohnya, Ad-Dailami dan sebagainya. Maka semua ini meriwayatkan tentang hadis-hadis berkaitan dengan Imam Mahdi. Maksudnya mereka bawa riwayat daripada sahabat di atas. Yang di atas 26 orang tu kan, lebih kurang tu. Maka mereka bawa riwayat-riwayat berkait dengan Imam Mahdi daripada sahabat tu. Okey, tuan-tuan jangan risau, insya-Allah kita boleh habis. Cuma tuan-tuan betul-betul kena fokus, kena dengar betul-betul. Jangan memasak. Tahu dah dia nak masak apa semua kan. Dengar dulu. Insya-Allah. Pukul 12 start masak. Okey. Karangan ulama tentang Imam Mahdi secara khusus. Tadi sahabat riwayat, kemudian kitab hadis. Yang ni ulama karang satu kitab khusus berkait dengan Imam Mahdi. Lebih daripada 20 karangan tuan-tuan. Tapi yang paling famous sekali adalah kitab Al-Imam As-Suyuti, iaitulah berkait dengan Al-Wardi, Al-Arf Al-Wardi fi Akhbari Mahdi. Ini yang paling famous lah. Dan kemudian juga ulama-ulama yang terkemudian seperti mana ditulis oleh Syekh Dr. Ismail Al-Muqaddam, satu ulama hadis besar juga di Mesir, masih hidup lagi, muda lagi orangnya tuan-tuan. Saya ingat tak ada sampai lagi kot 50 lebih lah, kot lebih kurang. Baik. Kemudian juga ulama-ulama yang selainnya, dan juga Syekh Abdul Muhsin Abbad. Ini wallahu akbar tuan-tuan, wala yuzakki Allah ahad, satu ulama hadis besar yang masih hidup sekarang ni di bumi Madinah. Boleh kata semua ustaz-ustaz kita yang mengaji di Madinah tu mesti mengaji dengan Syekh ni. Syekh ni murid dia bertebaran seluruh dunia, masih hidup lagi. Naik kursi roda ada tuan-tuan. Dia punya hafalan sangat hebat. Dia kalau contoh dia sebut satu sanad. Contohlah daripada sekian-sekian, daripada Syafi'i, Imam Ahmad meriwayat daripada Imam Syafi'i, riwayat pada Imam Malik daripada Ka'ab bin Malik, daripada sekian-sekian daripada Nabi SAW contohnya, hadis yang diriwayatkan oleh 3 mazhab, maka dia boleh bagi tahu siapakah Imam Ahmad, siapakah sekian-sekian. Kan kalau sebut contohnya riwayat hadis itu namanya sekian-sekian. Katalah contoh pemasuk hadis Muhammad bin Abdul Rabbah, dia tahu itu adalah pemasuk hadis. Kan. Ataupun dia itu seorang yang mana kerjanya mencipta hadis-hadis Nabi SAW. Kan. Okey, cantik. Ada soalan-soalan tu, tak apa, tuan-tuan tanyakan dulu. Nanti kita akan bincang. Okey, so ini antara kitab-kitab yang begitu banyak, sehinggalah kepada kitab-kitab yang moden seperti mana Syekh Dr. Abdul Aziz Bustawi tadi, Syekh Abdul Muhsin Abbad, kemudian ulama-ulama yang lain yang mengarang tentang kitab Imam Mahdi. Buat apa karang kalau benda ni tak ada hadisnya?
Kan? Para ulama kita takkan karang satu benda yang perkara gaib. Sebab Imam Mahdi ni perkara gaib. Dia akan datang. Jadi sudah tentu mereka nak bahas hadisnya, perbincangannya dari sudut kekuatan hujahnya dan sebagainya. Okey. Kemudian seterusnya, kita nak pergi tentang pandangan ulama terhadap konsep Al-Mahdi. Kan tadi kita sebut dah. Pertama, menerima sebagai mutawatir maknawi, kita dah sebut. Menerima saja. Ulama yang menolak, kita pada sebut nama-namanya, hukum menolak. Bukan menolak. Menolak di sini maksudnya tak terima langsung lah. Kan tak terima langsung lah. Maka yang tu kita kata, para ulama juga mereka berbincang panjang tentang isu ni. Kan ada yang katakan tak boleh sehingga boleh jadi jatuh kufur. Engkar lah maksudnya kepada hadis-hadis Nabi SAW. Ada yang kata sebaiknya diterima. Ada yang kata tak terima pun tak apa. Maka pendapat itu kalau kita lihat seperti mana disebut oleh Imam As-Suyuti. Kan, disebut juga oleh ulama-ulama yang lain seperti mana Imam Yahya Al-Hambali. Disebut juga oleh ulama-ulama lain seperti mana juga Imam Al-Baihaqi dan sebagainya. Maka hukumnya asalnya kita kata benda ni kita nak faham dulu, dia furuk akidah, cabang akidah ataupun usul akidah, asal akidah. Usul ni biasanya dia daripada dalil yang qat'i. Qat'i daripada sudut dua, iaitulah qat'iatud dalalah dan juga qat'iatud thubut. Kan? Maksudnya pemahaman ayat itu pun betul dan juga sahih dan juga hadis itu pun sahih. Jadi itu panjang ceritanya, tapi kita nak kata hukumnya menolaknya kita kata agak keterlaluan bagi mereka yang kata sehingga jatuh kufur. Kalau macam tu Ibnu Khudun, seperti mana Syekh Abdullah Zaid Mahmud, seperti mana Syekh Rasid Ridha, seperti mana Abu Ala Al-Maududi, boleh jatuh kufur tu. Jadi dia satu benda yang sepatutnya tak kita bagilah ataupun tak ambil lah pandangan seperti itu. Kemudian pendapat yang lebih pertengahan tadi tu, hak tu kita kata kita ambil. So yang itu pendapat daripada ulama-ulama besar, Syekh Abdul Muhsin Abbad tadi kita sebut, kemudian ulama-ulama yang saya dah sebut dah di awal-awal tadi, maka mereka ini hendaklah mereka menyatakan kita terimalah tentang kedatangan Al-Mahdi, tapi bukan konsep macam Syiah, bukan konsep macam ajaran sesat Qaramitah ke ataupun Al-Qahtani ke ataupun apa-apa yang Sabaiyah ke, yang mana mereka ini keterlaluan dalam isu konsep berkaitan dengan Imam Mahdi. Itu sikap kita, itu kita punya stand kita. So kita menerima daripada sudut hadis yang datang. So hadis yang datang itu kalau tuan-tuan tengok, kata Imam Ahmad, riwayat yang paling sahih tentang Imam Mahdi, perkhabaran Imam Mahdi ni adalah hadis riwayat daripada Abu Ma'bad. Riwayat daripada Abu Ma'bad, kata Imam Ahmad. Maksudnya nanti tentang konsep cerita Imam Mahdi, riwayat pada Abu Ma'bad itu hadis paling sahih. Yang kedua, kata para ulama yang lain, mereka menyatakan riwayat daripada Abu Hurairah paling sahih. Ada mereka menyatakan riwayat daripada Jabir bin Abdullah paling sahih dan sebagainya lah. Tak apa. Yang pentingnya ramai dah sahabat yang riwayatkan yang kita sebutkan di awal tadi tentang kedatangan Imam Mahdi itu sendiri. Okey. So, tuan-tuan jelas dekat sini, dia adalah bukan usul akidah, bukan asal akidah. Hari kiamat asal akidah. Matahari terbit daripada sebelah barat, sebelah barat, tenggelam sebelah timur, iaitu usul akidah. Dabbah akan keluar, maka dia adalah usul akidah. Hari kiamat di mahsyar, usul akidah. Titian sirat, usul akidah. Syurga, neraka, usul akidah. Yang tu semua wajib untuk terima. Tapi Imam Mahdi ni keluar ke tak keluar? Ada ke tak ada? Hadis sahih ada. Banyak, 90 lebih. Kan? Jadi yang tu kita kata, daripada usul akidah, maka sepatutnya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita terima, bukan terima tentang Mahdi itu sangat pun, tapi kita terima tentang hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak nafikan tuan-tuan, saya sebut ni secara jelas memang ada pun khilaf, perbincangan yang sangat besar di kalangan para ulama, di kalangan para asatizah, ustaz-ustaz, di kalangan ilmuwan kita di Malaysia menceritakan tentang hadis-hadis ni tak berapa kuat apa semua tu. Memang wujud perbahasan perbincangan itu, saya tidak menafikan tentang perkara itu. Okey, kemudian seterusnya kita nak pergi kepada siapa? Baru kita masuk ringan sikit lah. Siapa Imam Mahdi? Kita akan tengok nama dia. Nak tengok daripada sudut fizikal dia. Betul ke macam Nabi? Ini kita tengok. Kan? Kemudian juga keturunan dia. Turunan daripada turunan mana ni? Kemudian juga zaman pemerintah.
Nanti tengoklah daripada Raja Jordan ke, daripada apa ke, itu semua nanti kita akan tengoklah. Kemudian juga peristiwa yang berlaku. Ni 5 ataupun 6 kita akan tengok kemunculan dan kaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Ni kita akan lalu kita ambil satu-satu hadis je tuan-tuan. Saya tak detailkan sangat. Setiap satu tu saya ambil satu hadis dan 6 perkara ni yang insya-Allah kita nak bincangkan ni. Dan kemudian nanti kita masuk sikit tentang pemuda Bani Tamim. Apa status hadis dia? Sebab ajaran-ajaran tertentu dia kata ini adalah panji Imam Mahdi, pemuda Bani Tamim dan seterusnya. Nanti kita bincang hadis insya-Allah. Okey, kita pergi yang pertama. Nama Imam Mahdi. Daripada Nabi SAW bersabda, dunia tidak akan hilang, iaitu tidak akan lenyap sehingga seorang dari ahli baitku menguasai bangsa Arab namanya sama dengan namaku. Hadis ni riwayat daripada Musnad Imam Ahmad. At-Tirmizi menyatakan hadis ni hasan sahih. Syekh Ahmad Muhammad Syakir, ulama hadis yang sangat hebat besar tuan-tuan, menyatakan sanad hadis ini sahih dalam Musnad Imam Ahmad ketika mana dia menilai manuskrip Imam Ahmad. Okey. So, maksudnya hadis ni kita boleh katakan sebagai hadis yang hasan ataupun sahih yang menyatakan bahawa namanya sama dengan Nabi SAW, iaitulah yuwati'u ismuhu ismi. Dalam hadis tu menyebutkan ni, iaitulah mereka ini, Imam Mahdi tu, dia namanya adalah sama dengan namaku, Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Jadi kalau kita katakan Imam Mahdi ni siapa yang lantik? Itu satu lagi tuan-tuan. Siapa yang lantik? Dan yang kedua, tadi ada soalan saya jawab teruslah. Macam mana dia tahu dia tu adalah Imam Mahdi? Imam Mahdi tahu ke dia tu adalah Imam Mahdi? Nanti kita akan jawab, ada hadisnya yang mana Allah memperbaiki urusannya dalam satu malam. Apa maksudnya? Perbaiki urusan satu malam. Cuma saya nak kata pertama sekali, dia sendiri tidak akan mengaku Imam Mahdi. Dia tiba muncul tengah orang tu sebab Mirza Ghulam Al-Qadiani, ini saya sebut imam yang mendapat gelaran Al-Mahdi. Satu daripada sisi memang orang panggil sebab pemerintahan dia hebat, sebab dia ni power kan, maka dipanggil gelaran tu Al-Mahdi. Al-Mahdi maksudnya apa? Al-Mahdi ni apa dia tuan-tuan? Yang diberikan petunjuk. Al-Mahdi, seperti mana dalam hadis Ibad bin Sariyah, hadis sahih, menyatakan bahawa fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Menyatakan al-mahdi ni maksudnya adalah yang diberikan petunjuk. Kan diberikan petunjuk. Maksudnya sebab tu dipanggil al-mahdi. Tapi nama sebenar dia apa? Muhammad bin Abdullah. Seperti mana dalam hadis yang kita sebutkan ini, yuwatu'u ismuhu ismi. Maksudnya dia akan memakai gelaran namanya itu ialah seperti mana namaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, so ini nama Imam Mahdi. Jadi saya nak sebutnya, orang dulu ada pun yang mereka itu menyatakan bahawa ataupun diberi gelaran Al-Mahdi. Seperti mana Sayyidina Ali bin Abi Talib digelar Al-Mahdi. Bukan Al-Mahdi itu maksudnya telah keluar, ataupun dia itu adalah Al-Mahdi, tapi disebabkan kehebatan kepemimpinan dia daripada sudut tata cara, tata kelola, seperti seolah-olah Mahdi yang akan muncul pada akhir zaman. Itu maksud dia. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ketika mana memimpin di Syam, kan, ataupun termasuklah Syria dan sebagainya, maka dia juga antara orang yang digelarkan Al-Mahdi. Tu kan. Kemudian juga siapa lagi digelarkan Al-Mahdi? Sebagai contohnya Muhammad bin Hanafiyah. Dikatakan sebagai susur galur daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan dan juga ulama-ulama yang lain juga menyatakan, contohnya juga Sayyidina Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah, dan juga Umar bin Abdul Aziz. Mereka ni dipanggil sebagai pemerintahan mereka Al-Mahdi. Bukan Mahdi sebenarnya, tapi gelaran. Macam kita kata macam raja, macam sultan dan sebagainya. Jadi nama sebenarnya siapa? Sultan satu jawatan, raja satu jawatan, agung satu jawatan. Tapi siapakah nama sebenarnya? Itu maksud dia. Maka Al-Mahdi tu seolah-olah nak bagi tahu tentang kehebatan, kepemimpinan, ciri, corak dan sebagainya. Maka merujuk kepada Al-Mahdi yang diberikan petunjuk. Okey, satu. Yang kedua, munculnya ajaran-ajaran sesat. Kan, munculnya ajaran-ajaran sesat yang mana mereka mendakwa mereka adalah Mahdi, seperti mana Ibnu Tumarta ataupun Ibnu Turmat, seperti mana Sayyid Janfuri di India, seperti mana Mizam Ghulam Al-Qadiani, dia sendiri isytihar dia Mahdi yang ditunggu-tunggu tu. Kan, seperti mana Syiah pun sebut Muhammad bin Hasan Al-Askari, iaitulah imam yang ke-12. Imam yang ke-12 tu selepas Ja'far As-Sadiq, selepas tu Muhammad bin Hasan, Ali Zainal Abidin dan seterusnya, sampailah Muhammad bin Hasan Al-Askari.
Jadi Muhammad bin Askari ni dia rijalul ghaib, dia hilang. Dia hilang. Keturunan Syiah kata imam 12 mereka tu yang ke-12 tu hilang. Kan ghaib. Maka bila ghaib tu nanti dia akan muncul pada akhir zaman menjadi Al-Mahdi. Dia muncul, mereka katalah di Sirdak lah, ada lubang lah, apa semua di tempat nama Sirdak. Macam-macam lah cerita tuan-tuan. Tapi kita nak bagi tahu bahawa bukan tak ada mereka yang kata mereka ni Mahdi. Bahkan Mekah pernah ditawan oleh Muhammad Qahtani, tentera Qahtani. Sehingga mereka masuk, mereka bawa senjata. Mula-mula ini 1967 peristiwa ni berlaku, tak silap saya lah. Jadi tuan-tuan boleh tanya kepada ulama-ulama yang pernah terlibat, sebagai contoh Syekh Dr. Radi, Dr. Radi Uthman, ulama hadis besar kita di Malaysia ni tuan-tuan, pernah mengajar di USM Pulau Pinang, sekarang mengajar lagi ke tak pastilah. Kan ulama hadis yang sangat hebat. Kan ahli contoh kuasa fatwa Perlis. Kan dia ulama besar hebat. Antara anak Melayu yang awal-awal degree master PhD daripada Madinah, dan beliau sendiri ada pada waktu itu. Dan Mahdi Qahtani dia masuk, alasannya dia bawa jenazah nak solat apa semua tu. Lalas sekali mereka buat strategi, akhirnya mereka tawan Mekah dan mereka isytihar Mahdi dan mereka bunuh beberapa orang waktu tu. Jadi kerajaan Arab Saudi mengambil tindakan kepada mereka pada waktu itu. Tetapi dia sini mengisytihar, Muhammad Qahtani kata dia adalah Mahdi. Ini bahaya tuan-tuan. Mirza Ghulam Qadiani, dalam ajaran Qadiani, berapa ramai pengikut dia seluruh dunia. Jadi asas kepercayaan itu adalah cerita Imam Mahdi ni. Cerita Imam Mahdi. Bahkan tak dinafikan ajaran-ajaran yang menyeleweng di Malaysia juga disebabkan isu Imam Mahdi. Isytihar dia Imam Mahdi, isytihar dia adalah pemuda At-Tamimi, Fattah At-Tabimi, kan, pemuda Bani Tamim, macam-macam cerita. Kan, ataupun panji-panji Imam Mahdi. Oh, ini bahaya. Sebab tu kita nak kena tengok, teliti balik kepada hadis-hadis, melihat balik kepada hadis-hadis supaya kita faham sebenarnya siapakah Imam Mahdi. Jadi kita kata asasnya namanya adalah seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang kedua. Kita nak pergi kepada rupa bentuk. Okey. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mahdi minni ajla al-jabha aqna al-anfi yamla'u al-arda qista wa 'adla kama muli'at zulman wa jura wa yamliku sab'a sinin. Baik, daripada Nabi SAW, Al-Mahdi dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Panjanglah, dahinya lebar, hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi telah dipenuhi dengan kezaliman sebelumnya. Dia akan berkuasa selama 7 tahun. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, Abu Ya'la dalam Musnad, Al-Hakim dalam Mustadrak. Hadis ini sahih di atas syarat riwayatan Muslim. Imam Ibn Qayyim mengatakan bahawa sanad hadis ini baik. Kemudian seterusnya ulama-ulama yang lain juga menyatakan sedemikian. Jadi hadis ni kesimpulannya kita kata sahih lah. Kesimpulan hadis ni sahih, rupa bentuknya. Kan, jadi Mahdi pada keturunan, dahinya, hidungnya mancung. Itu fizikalnya. Dahi dan hidung mancung ni, dahi agak lebar ni, kalau kita tengok pun, adakah dia ni macam rupa Nabi? Kalau kita baca Syama'il Muhammadiyah dan sebagainya tentang rupa parah Nabi itu, memanglah Nabi SAW ini agak lebar dahinya sesuai dengan keadaan Nabi itu sendiri. Sesuai dengan penampilan fizikal Nabi itu sendiri. Kan, dengan hidung Nabi yang mancung dan sebagainya. Ni kadang-kadang dahi pun tak apa nak luas tu ke belakang. Itu botak. Tu tiba-tiba klaim Mahdi, insya-Allah tuan-tuan. Kan, dah sebut dah tadi. Nabi ni daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, kalau nak didetailkan, kejap lagi kita bincanglah. Ni kejap lagi kita bincang keturunannya. Keturunan ini ada orang daripada Jawa mengaku Mahdi, keturunan daripada sekian-sekian mengaku Mahdi, kan. Jadi sebab tu setengah-setengah ajaran ataupun orang yang nak claim dia adalah Mahdi, dia akan create menyatakan dia daripada keturunan Ahlul Bait. Dia akan pergi situ tuan-tuan. Dia kata dia pada keturunan Ahlul Bait. Dia adalah daripada keturunan Sayyidatina Fatimah. Dia adalah daripada keturunan daripada Al-Abbas contoh. Dia daripada keturunan Al-Hasan sebagai contoh. Nak pergi ke sini. Dia terpaksa create, dia terpaksa cipta yang dia tu adalah ahli bait, sebab kalau dia orang Banjar ke contohnya, dia orang Melayu ke contohnya, dia orang Chinese ke Indian ke, tiba-tiba nak kata dia hidung pun tak apa ni, mata pun tak apa nak buka macam kita lah, macam saya lah tuan-tuan kan. Hidung tak apa nak mancung kan, dan sekian-sekian. Jadi tiba-tiba kita kata, oh inilah pemimpin Mahdi. Jadi tengok ciri-ciri ni pun kita dah tahu dah orang yang claim tu pun tak betul, tak tepat. Kan, maksudnya di situ tuan-tuan. Kan, jadi sebab tu sampai mereka cipta daripada sudut keturunan
keturunan mereka yang menyatakan mereka sekian-sekian dan sebagainya. Okey. So Mahdi daripada keturunanku, kemudian dahinya yang lebar, agak lebar lah, ya, hidungnya yang panjang, mancung, dia akan menghuni bumi dengan keadilan. Jadi bumi sebelum itu 7-8 tahun nanti Imam Mahdi akan memerintah, maksudnya kepemimpinan dia, dan sebelum itu bumi dipenuhi dengan kehancuran dan sebagainya. Maka selepas munculnya Imam Mahdi, cuma nak tanya tuan-tuan, Imam Mahdi ni dia petanda besar ke petanda kecil? Sebab tu kalau tengok daripada perbahasan di kalangan para ulama-ulama hadis, mereka menyatakan bahawa sebenarnya Al-Mahdi ni, perbincangan Imam Mahdi ni, dia bukan perbincangan tanda kiamat besar. Dia perbincangan tanda kiamat kecil yang paling akhir sebelum munculnya tanda kiamat besar. Sebab tu Syekh Muhammad Al-Arifi dalam kitab beliau Nihayatul Alam, disebut juga oleh kitab Syekh Dr. Yusuf Wabil dalam kitab beliau Asyratus Sa'ah. Ini tesis PhD, tesis master beliau dan kajian-kajian yang begitu banyak di kalangan para ulama. Mereka menyatakan Imam Mahdi bukan termasuk daripada tanda-tanda kiamat besar. Kesilapan sikitlah kalau orang kata dia adalah tanda kiamat besar, tapi sebenarnya tanda kiamat akhir yang kecil. Kan, tanda kiamat akhir yang kecil. Yang ini je belum muncul, tuan-tuan. Kalau tanya bila muncul, ada orang kata daripada keturunan Raja Jordan, ada orang kata daripada keturunan Hashimi, ada orang kata daripada keturunan Khurasan, belah-belah India, Pakistan, ada yang kata terbit daripada sebelah timur, kan, ada yang kata daripada Nusantara, ada yang kata daripada tanah Melayu, macam-macam, tuan-tuan. Kan? Jadi itu semua perkataan-perkataan yang akhirnya seorang pun tak boleh buktikan daripada dalil ataupun hujah yang betul-betul jelas menyatakan daripada mana arah munculnya Imam Mahdi. Kan itu yang mana kalau kita dapat perhatikan. Cuma adalah beberapa hadis yang diriwayatkan di kalangan para ulama. Imam Suyuti juga sebut dia akan muncul daripada Khurasan. Khurasan ni luas, tuan-tuan. Macam kita sebut Syam. Syam ni Palestin pun Syam, Jordan pun Syam, Syria pun Syam. Kalau kita sebut Khurasan, India pun sama, Pakistan pun sama, belah-belah sana kan. Jadi Khurasan jadi belah mana? Ke belah timur sikit, kan? Ke belah barat sikit. Yang itu semua pendapat. Itu semua pendapat. Adapun hujah yang jelas menyatakan betul-betul, kita pun tak tahu. Dan disebabkan itu, dia bukanlah satu orang yang daripada kecil dah tahu dah dia Mahdi. Umur 9 tahun ni Mahdi ni. Kan? Abu Mahdi adalah kawan saya kan. Jadi tapi nak ceritanya Mahdi itu daripada kecil lagi, 10 tahun, 5 tahun, ni Mahdi masuk universiti contoh kan. Lepas tu lepas universiti keluar universiti kan. Lepas tu dia kena cucuk vaksin contoh dah kan. Sekarang ni. Jadi ia bukan satu benda yang boleh kita lihat proses pembesaran itu. Kerana nanti kita akan tengok hadis yang jelas. Dalam satu malam tiba-tiba muncul. Allah munculkan dia. Itu kejap lagi kita akan tengok. Jadi itu secara ringkas tentang rupa paras Al-Mahdi. Okey. So kita nak pergi tentang keturunan dan juga Allah memunculkannya dalam satu malam. Okey. An Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mahdi minna ahlal bait. Yuslihuhu Allah fil lailah atau fil lailatin. Nabi SAW bersabda, Al-Mahdi daripada keturunan kami, Ahlul Bait. Dan Allah akan memperbaiki urusannya dalam satu malam. Hadis riwayat Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Ibnu Abi Shaybah, Al-Fitan, wa Malahim, Imam Abu Nu'aim bin Hamad, ataupun Nu'aim bin Hamad, Abu Ya'la dan seterusnya. Maka hadis ini sahih, As-Suyuti menyatakan hasan, Syekh Muhaddis Ahmad Muhammad Syakir menyatakan hadis ini sahih, hadis ini hasan statusnya. Maksudnya, hadis yang boleh diterima statusnya. Okey, so daripada hadis ni, para ulama membuat kesimpulan. Pertama, Mahdi sendiri tak declare dia adalah Mahdi. Tiba-tiba dia muncul kata, saya lah Mahdi. Orang dapat tahu dia adalah Mahdi melalui ciri-ciri tadi tu. Kan dia punya hidung, dia punya keturunan, dia punya apa ni, maksud memang betul. Memang betul. Orang sendiri akan tahu, oh dia ni sebut keturunan ni sekian-sekian, memang bersambung. Ataupun tiba-tiba muncul dan sebagainya. Maka Allah kata, Allah akan perbaiki dalam satu malam. Maksudnya dia ni kita tak dapat tahu dia ni kecil macam mana. Kan dia bersalin normal ke tidak? Contohnya kan. Dia ni dari negara mana? Tak ada, tak dapat diketahui. Maka benda ni lah bila tak dapat diketahui, ajaran-ajaran di luar sana dia cuba nak kata dari keturunan dia, nak kata daripada tempat dia, nak kata ini Imam Mahdi sewaktu kecil. Waktu kecil ni kan, ni Imam Mahdi. Kan Dajjal pun mereka silap lagi, Dajjal mata satu. Masalah dah tuan, Dajjal bukan mata satu, Dajjal mata dua. Sebut dalam Bukhari Muslim, Dajjal mata dua. Tapi satu mata dia tu agak kelabu, tertonjol. Kan itu cerita lain pula lah, cerita Dajjal tuan-tuan. Saya tak nak detail sini, kita cerita Imam Mahdi. Kan tapi nak bagi tahu bahawa Allah telah memperbaiki urusannya dalam satu malam, bermakna kita tak tahu dia Mahdi, tiba-tiba muncul
Dia tidak ada proses tiba-tiba, maksudnya kita dapat tahu Mahdi itu daripada kecil ke umur 10 tahun tu, tak tahu. Dan kemudian yang ketiga tadi kita sebut Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki urusannya dalam satu malam, iaitulah dia tidak declare bahawa dia adalah Mahdi, dan kita mengetahuinya, dan mereka yang faham, para alim ulama dan sebagainya yang terpelajar akan dapat tahu dia Mahdi melalui ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis-hadis yang berkaitan. Okey. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi itu adalah daripada ahli keluargaku, daripada anak cucu Fatimah. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim, Mustadrak. As-Suyuti menyatakan hadis ini hadis yang sahih. Al-Azizi dan juga sekian-sekian ulama. As-Suyuti menyatakan dalam Jami' As-Saghir, mengatakan bukan Suyuti, maksudnya pensyarah kepada As-Siraj Al-Munir dan ulama-ulama yang lain. Al-Azizi menyatakan Al-Siraj Al-Munir, syarah kepada Jami' As-Saghir, menyatakan hadis ini hadis yang baik ataupun hadis yang boleh dijadikan hujah. Kenapa saya letak benda-benda kat bawah tuan-tuan? Benda tu sangat penting. Kan, jadi ini saya ambil, ini saya ringkaskan ni daripada kitab-kitab tesis seperti mana Syekh Dr. Abdul Azim Badawi Busti tadi, Abdul Azim Badawi, ulama lain tuan. Ini Abdul Azim Al-Busti, seperti mana disebut oleh Syekh Dr. Muhammad Ismail Al-Muqaddam, sebenarnya disebut juga oleh ulama-ulama lain seperti mana Syekh Abdul Muhsin Abbad. Jadi saya simpulkan status periwayatan yang mereka sebut tentang hadis bila mana membincangkan tentang Al-Mahdi. Okey, jadi bila sebut pada cucu Fatimah, maksud dia pada Saidina Ali lah. Daripada Saidina Ali, daripada anak cucu Fatimah, maksudnya daripada ada, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita menyatakan daripada keturunan Al-Hasan. Al-Hasan, maksud Saidina Hasan lah, keturunan daripada Saidina Hasan. Kan sebagai ajaran kata daripada Saidina Husain. Kan daripada Saidina Husain. Termasuklah ada pandangan daripada Syiah menyatakan daripada Saidina Husain. Ada yang kata tak, daripada Hasan juga. Mereka pun beza pandangan pendapat tuan-tuan. Kan? Maksudnya Syiah pun ada beza pandangan pendapat, sama ada daripada keturunan Al-Hasan ke, sama ada daripada keturunan Al-Husain. Iaitulah anak kepada Sayyidatina Fatimah, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Tapi tak apalah, kita kata keturunan daripada Fatimah, maka kebanyakan ulama Al-Hafiz Imam Ibn Kathir dan ulama-ulama lain menyatakan bahawa daripada keturunan Al-Hasan. Wallahu alam. Itu keturunan siapa? Itulah Imam Mahdi. Okey. Kemudian kita pergi sikit. Peristiwa yang akan berlaku. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, pada zaman akan keluar Imam Mahdi, diturunkan hujan oleh Allah kepadanya, dikeluarkan tumbuhan darinya, harta akan dibahagikan sama rata, binatang ternak berkembang biak dan umat dimuliakan, dia akan hidup selama 8 tahun. Ada riwayat sebut 7 tahun, ada riwayat sebut 8 tahun. Kan? Jadi riwayat-riwayat itu juga bila dihimpunkan, dia syawahid, dia menjadi sokongan yang menyatakan 7 ataupun 8 tahun, dan sehingga dikehendaki oleh Allah sehingga kiamat, sehingga sampainya waktu kiamat. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak, dan kemudian disepakati juga oleh Adz-Dzahabi. Disepakati oleh Adz-Dzahabi ini boleh bincang lagi lah, wa faqahu Adz-Dzahabi ini boleh bincang lagi, tapi kita kata hadis yang seumpama ini juga banyak diriwayatkan dalam kitab-kitab yang lain. Maksudnya diturunkan hujan, Allah bagi rezeki lah lebih, kemudian harta dibahagikan sama rata. Sebab ada hadis yang lain menyatakan, adakah sahabat tanya Nabi SAW, adakah berlaku di zaman Umar bin Abdul Aziz, maksudnya akan setelah berlaku peristiwa itu, kemudian Nabi bagi tahu tentang harta akan dibahagikan apa, tapi Nabi tak sebut Umar bin Abdul Aziz. Nabi sebut benda tu akan berlaku. Maka sahabat tertanya-tanya, adakah pada zaman Umar bin Abdul Aziz ini, ataupun pada zaman selepasnya, ataupun pada zaman Al-Mahdi? Maka sebahagian pandangan mereka menyatakan berlaku pada zaman Al-Mahdi. Kan, maksudnya begitu kaya. Kan, harta semua dah ada, kan, dibahagikan sama rata sehingga tak ada orang yang miskin. Kemudian juga binatang ternak semua jadilah tuan-tuan. Umat dimuliakan dan dia akan hidup ataupun memerintah selama 7 ataupun 8 tahun. Ini antara peristiwa yang akan berlaku pada penghujung akhir zaman ini. Tapi sebenarnya iyalah, ada setengah orang dikaitkan peristiwa ni dengan peristiwa ekonomi, faktor ekonomi, ada peristiwa berkait dengan apa yang akan berlaku, konspirasi Illuminati, juga berkait juga dengan Dajjal, dengan macam-macam lagi lah. Cuma kita nak kata asasnya tengok balik kepada penilaian hadis-hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi. Maka ini antara benda yang akan berlaku seperti mana yang diriwayatkan. Okey, kemudian tempoh pemerintahan tadi kita sebut lebih kurang, ada riwayat sebut pula 7, 8, ada pula sebut 9 tahun. Seperti mana dalam riwayat Al-Baghawi dalam kitabnya Syarh Sunnah.
Satu kitab hadis juga, Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah menyatakan riwayat ini adalah hasan, boleh diterimalah daripada sudut yang menyatakan tempohnya. Jadi saya tak panjangkan sangat dekat sini. Kemudian saya nak pergi kepada bila akan muncul. Ini penting tuan-tuan. Daripada Sayyidina Ali bin Abdullah bin Abbas, daripada Ali bin Abdullah bin Abbas, anak kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, katanya Al-Mahdi tidak akan muncul selagi tidak terbit sesuatu tanda bersama matahari. Hadis riwayat Abdul Razak dalam Musnad, sanadnya sahih dan seluruh perawi dipercayai ataupun terpercaya. Musannaf Abdul Razak. Tapi ini bukan hadis ya. Ini adalah asar, pendapat di kalangan sahabat yang mana anak Sayyidina Abdullah bin Abbas bernama Ali itu meriwayatkan daripada ayahnya Abdullah bin Abbas, bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan. Jadi disebut ini tanda tu, satu tanda bersama matahari ini tanda yang macam mana? Tak diperincikan. Kan. Maka para ulama pun dalam riwayat ni pun tak menyebutkan tandanya, adakah tandanya merah ke, adakah tandanya pelik ke, tandanya macam mana ke, tak ada. Kan. Jadi kita berhenti kat situ, kita pun tak tahu, tapi itulah antara pendapat di kalangan para sahabat yang menyatakan sedemikian. Daripada Thauban, katanya Rasulullah SAW bersabda, bukan 71, bukan nombor tu, itu dalam note tu, dalam nota. Bila kamu nampak ataupun lihat panji-panji hitam dari belah Khurasan, maka pergilah kepadanya kerana ada Khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis riwayat Imam Ahmad, sanad hadis ini hasan dan boleh diterima. Khalifah Al-Mahdi. Ini yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada sebelah Khurasan. Jadi Khurasan inilah yang para ulama bincang, belah mana? Adakah Asia Tenggara? Tapi kita kata zaman dulu kalau guna Khurasan itu daripada situlah, sebelah-sebelah India, Pakistan, yang negara Tantan apa semua tu kan, daripada area situ. Betul nama pun Khurasan. Kan? Okey. Kemudian adanya Khalifah Allah Al-Mahdi. Khalifah Allah Al-Mahdi ni bukanlah satu tentera yang besar ke apa, bukan. Khalifah ni kita pun khalifah. Kan? Empat sahabat yang besar pun khalifah. Kan, siapa khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Sulaiman Abdul Malik bin Marwan, Umar bin Abdul Aziz, kemudian juga khalifah Mutawakkil, kan, dan yang lain-lain. Maka semua tu khalifah. Maka Al-Mahdi ini juga dia sebagai khalifah, maksud yang memakmurkan bumi berdasarkan hadis sebelum tadi. Maksudnya daripada kemakmuran, daripada kebaikan dan sebagainya, maka bumi akan jadi seperti itu. Okey. Kemudian seterusnya tuan-tuan, ini saya ringkas je. Bai'ah. Bai'ah ni ikat janji setia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Mahdi rupanya akan dibai'ah. Seorang lelaki akan dibai'ah di antara rukun dan juga makam. Rukun Yamani lah, dan juga makam dekat dengan makam Ibrahim itu, ataupun di kawasan sisi Kaabah tu. Baitullah itu tidak akan dihalalkan oleh sesiapa pun berperang padanya. Bila manusia menganggap halal berperang padanya, semuanya akan binasa. Kemudian akan datang seorang Habsyah. Kemudian mereka semua akan merobohkan Baitullah itu sehingga tidak dapat dibangunkan lagi buat selama-lamanya. Mereka lah yang mengeluarkan gedungnya, apa yang ada dalam tu. Gedung tu pun para ulama bincang apa benda yang dikeluarkan itu. Kan, ada yang kata khazanah, emas, ada yang kata itu adalah isyarat-isyarat tertentu dan sebagainya. Tapi nak beritahu dulu, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibn Hajar menyatakan dalam Majma' Zawaid, Ibn Hajar Al-Haythami. Perawi-perawi hadis ini dipercayai, Syekh Ahmad Syakir menyatakan sanad hadis ini sahih. Okey, so nak ceritanya dekat sini, pertama dua peristiwa. Siapa yang akan dibai'ah? Satu isu. Yang kedua, Kaabah akan diruntuhkan. Akhir zaman ni, hatta Al-Bukhari, hatta Imam Muslim pun bawa tentang hadis akhir zaman Kaabah akan diruntuhkan. Kaabah ni akan diruntuhkan. Ada yang kata daripada Zul Quswatain kan, dan juga dia akan diruntuhkan oleh lelaki daripada Habsyah. Dia bawa kapak dia, dia runtuhkan Kaabah tu, tak ada satu-satu halang pada waktu tu, dan kemudian menunjukkan berlakunya kiamat. Banyaklah dari riwayat Imam Ahmad dan sebagainya tentang meruntuhkan Kaabah. Tapi yang disebut di bai'ah tu, ikat janji setia tu, pengikutnya itulah Al-Mahdi. Seperti mana sebahagian pendapat di kalangan para ulama. Kan, jadi maksudnya ialah mengikut Imam Mahdi. Sebab tu Mahdi Al-Muntazar dia lebih popular di sisi Syiah. Bila dipanggil Al-Muntazar. Al-Muntazar tu yang ditunggu. Kita tak tunggu Imam Mahdi. Kita nak tunggu nak apa dah, kita terus ibadat. Kita buat syariah, kita buat lakukan amal ibadat kebaikan kita, bukan tunggu Imam Mahdi baru nak buat baik. Tunggu Imam Mahdi baru kita selamat. Kita sendiri nak selamat. Dan Imam Mahdi pun tak tahu muncul bila.
Kan? Keadaannya bila? Ke lepas PKP? Tak tahu dah tuan. Lepas pemulihan fasa negara ke lepas 20 tahun lagi? Kita pun tak tahu dah. Tapi asasnya kita katakan dalam hadis-hadis menunjukkan dia akan muncul. Bila disebutkan dia akan muncul, maka bukanlah bermakna kita kena tunggu al-muntazar. Syiah memang tunggu. Kita tak tunggu. Ajaran-ajaran lain pun tunggu. Bahkan lambat sangat nak tunggu. Aku declare terus aku Mahdi lagi bagus. Kata Mizam Ghulam Qadiani contohnya kan. Syed Ajamfuri dan sebagainya. Daripada duk tunggu, baik aku sendiri kata aku Mahdi. Lagi senang. So itu juga antara benda yang sangat-sangat perlu kita pergi kepada penelitian daripada sudut perbincangan kita ni. Okey. Tu ringkasnya kita lalu hadis-hadis ni. Kemudian kita nak pergi sesi yang last ini, kan, itulah kedhaifan dan juga kepalsuan hadis tentang Al-Mahdi. Okey, kita akan tengok 3 je lah secara ringkasnya tuan-tuan. Pemuda Bani Tamim, Al-Mahdi adalah Isa alaihissalam, kemudian keturunan daripada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib ni siapa? Bapa saudara Nabi SAW lah. Dia ada 4 orang ketika Nabi SAW Islam tu, Nabi sampaikan dakwah tu, ada 4 orang. Bapa saudara Nabi yang Nabi dakwahkan. Iaitulah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Islam. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Islam. Abu Talib tak Islam. Abu Lahab tak Islam. Kan? Jadi ada 4 orang. Jadi 2 Islam, 2 tak Islam. Okey. So ataupun 2 tak masuk Islam. Jadi kita nak pergi tengok kepada isu yang ada. Kan ni satu hadis ni, pemuda Bani Tamim ni, kalau tuan-tuan tengok panjang hadis ini, tapi saya nak pergi baca. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fi nafarin minal muhajirin wal ansar wa Ali bin Abi Talib an yasarih wal Abbas an yaminih. Ni kalau tuan-tuan baca terus panjang-panjang ni, saya tak baca lah. Last sekali tuan-tuan tengok kat sini, fa'alaikum bil fata al-tamimi. Tu pemuda Bani Tamim tu tuan-tuan. Fata tu maksudnya pemuda. Al-Tamimi tu Tamimi lah. Kan ada lagu pemuda Bani Tamim lah, ada ajaran-ajaran tertentu. Dulu tuan-tuan tengok Al-Arqam sebagai contoh, pemuda Bani Tamim, kan ajaran tu, kemudian pergi Rufaqa, kemudian Gorbal Ikhwan, macam-macam lah. Tapi kepercayaan kepada pemuda Bani Tamim itu telah dilagukan, telah dipuisikan tentang almarhum Abu Ya'la Al-Asy'ari itu adalah pemuda Bani Tamim. Kan jadi ini mendapat mimpi daripada Syekh Suhaimi, kemudian dapat aurat Muhammadiyah, macam-macam lah tuan-tuan. Tapi kita nak kata dalam hadis ini ada perbincangan. Kita nak pergi dulu daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata adalah Nabi SAW duduk di tempat tinggal Muhajirin dan Ansar. Ni lebih kuranglah terjemahan literal je lah tuan-tuan, lebih ringkas. Ali bin Abi Talib berada di sebelah kiri baginda, manakala Al-Abbas berada di kiri baginda Nabi di kanan baginda Nabi SAW. Itu silap tu terjemahan tu. Maka ketika itu Al-Abbas sedang marah dan seorang lelaki dalam kalangan Ansar menyanggahinya. Macam tak berapa naik angin sikit lah. Okay. Lalu Nabi SAW memegang tangan Al-Abbas seraya berkata, akan keluar daripada zuriat Abbas lelaki yang akan mengindahkan bumi yang sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Itu ada tak riwayat lain? Lelaki yang akan mengindahkan bumi, itu ada riwayat lain. Tapi disebut secara spesifik zuriat Al-Abbas. Okey, kemudian apabila kamu melihatnya, maka ke atas kamu berpegang dengan pemuda Bani Tamim. Kan, pemuda Bani Tamim. Maksudnya ada, sesungguhnya ia akan keluar daripada timur dan menjadi pembawa panji Al-Mahdi. Yang inilah yang kata daripada masyriq. Min qibalil masyriqi. Min qibalil masyriqi. Maksudnya daripada masyriq. Wahuwa sahibur rayat Al-Mahdi. Wahuwa sahibur rayat Al-Mahdi. Kan ni nak ceritanya tentang akan munculnya pemuda Bani Tamim yang dia ni pembawa panji ataupun sahabat, rakan, kenalan yang rapat dengan Al-Mahdi. Tapi dia bukan Al-Mahdi. Dia adalah pemuda Bani Tamim. Okey, hadis riwayat At-Tabarani dalam kitabnya Mu'jam Al-Awsat, kan. Tetapi sebenarnya Imam Ibn Hajar Al-Haythami dalam kitab beliau, kitab hadis Majma' Zawaid, menyatakan hadis ini tidak sahih kerana riwayat daripada Ibnu Lahi'ah. Ibnu Lahi'ah ini adalah Abdullah bin Lahi'ah, merupakan satu orang perawi hadis yang mana hadis itu nak tengok keadaan dia. Sebab tu kata Al-Hafiz Imam Ibn Hajar, Ibnu Lahi'ah ni dia dipanggil sebagai dhabit kitabi. Dia penulisan. Hafalan tak apa kuat, tapi dia penulisan dia hebat. Hafalan tak apa kuat, tapi dia perawi hadis, Ibnu Lahi'ah. Maka kata Imam Ibn Hajar, waktu tu di Mesir,
rumah dia yang menghimpunkan kitab-kitab dia tu terbakar. Maka para ulama menyatakan bahawa antara Imam Ibn Hajar, kalau ambil riwayat daripada Ibnu Lahiyah, iaitulah riwayat sebelum kitab dia terbakar, maka riwayat itu diterima. Tapi selepas kitab dia tu terbakar, maka pada waktu tu dia tak diterima riwayatnya. Sebab ingatan dia hanya pada kitab. Maksudnya dia kitab. Ingatan ni, sebab tu kalau tuan-tuan tengok ulama-ulama hadis ni dia detail tuan-tuan. Kalau dia pergi ke masuk satu negeri, contoh Baghdad, pergi ke Syam, pergi ke apa, nak tengok dia bawa kitab tu, dia terlupa ataupun tidak. Bahkan setengah ulama-ulama hadis dia spesifik. Kalau seorang ini seperti mana Syurahbil, adalah bincang-bincangan di kalangan mereka, seperti mana ada ulama perawi-perawi hadis yang lain, kalau dia ambil daripada Basrah, biasanya ulama tak terima riwayat dia. Kalau ambil daripada Baghdad, biasanya diterima. Kalau ambil daripada Syam, biasanya diterima. Sebab apa dia terima tak diterima? Sebab antaranya, bila dia masuk tu, dia meriwayatkan hadis, dia tak bawa kitab. Dia riwayatkan hadis dengan hafalan dia, maka tertukar riwayat tu. Terlentang terbalik. Bila terlentang terbalik, maka ada masalah daripada sudut hadis, muttarib. Terlentang terbalik kan? Ataupun kita kata saling bersalahan antara satu selain. Dipanggil sebagai muqallab. Muqallib. Dia tentang macam-macam lah. Jadi isu ini akhirnya para ulama menyatakan Ibnu Lahiyah ini bila diriwayatkan khususnya tentang Mahdi ini, maka diriwayatkan selepas itu. Bahkan kata Imam Ibn Hajar Al-Haythami menyatakan riwayat ini mungkar. Bukan riwayat itu mungkar nangkih tuan-tuan. Bukan riwayat itu amal ma'ruf nahi mungkar. Mungkar di sini maksudnya kata Al-Hafiz Imam Ibn Hajar bersalahan dengan riwayat mereka yang, maksudnya riwayat seorang yang lemah daripada sudut meriwayatkan hadis, perawi yang lemah. Lemah ni pada sudut hafalan, daripada sudut mungkin tak ingat, daripada sudut kekuatan, kejituan, hafalan, macam-macam lah. Itu lemah dia. Maka dengan sebab itu, hadis itu jatuh pada hukum mungkar. Maksudnya, bila sebut hadis mungkar ini, maksudnya hadis ni yang kita bincang, fa'alaikum bil fata at-tamimi ni hukumnya hadis mungkar. Hadis ini bersalahan dengan riwayat yang lebih sahih. Bukan maksud hadis ni sahih, tapi riwayat ni dhaif, lemah, bersalahan dengan perawi yang lebih sahih meriwayatkan hadis. Kan kita sebut tadi, memang betul sebut akan keluar mengindahkan bumi, tapi tak sebut daripada Al-Abbas, satu isu. Yang kedua, tak detail, tak sebut bersama dengan pemuda Bani Tamim, tak sebut. Maka ada hadis yang nak menyebutkan, bahkan hadis ini pula tidak diterima oleh para ulama hadis. Maka kesimpulannya, pendapat daripada Imam Ibn Hajar ni bukan kesimpulan saya tuan-tuan. Ya kira ustaz tu kata hadis tu tak sahih. Saya apa ustaz tu? Memanglah saya bukan siapa-siapa tuan-tuan. Maksudnya di sini Imam Ibn Hajar Al-Haythami, hatta juga Tabrani dan juga ulama-ulama yang kemudian menyatakan hadis ini mungkar, tidak boleh diterima sebagai hujah kerana riwayatnya bersalahan dengan hadis-hadis sahih yang lain yang lebih diutamakan daripada sudut riwayatnya. Itu maksud dia. Okey. So ringkasnya, hadis tentang pemuda Bani Tamim, bahkan ada tak hadis-hadis yang lain kita kata ini satu-satunya hadis, kalau ada pun semua hadis itu tidak sahih juga, masih berada di bawah lingkungan sama ada terlalu lemah ataupun palsu tentang riwayat berkait dengan pemuda Bani Tamim. Jadi tuan-tuan, siapa lepas ni declare pemuda Bani Tamim ke apa ke, maka kita kata tak ada. Tapi ada tak kita kata Bani Tamim? Saidina Abu Bakar Bani Tamim. Kan Bani Tamim, maksud Bani Tamim ni adalah satu kelompok, satu kumpulan yang ada pada zaman Nabi. Kan Nabi ada Bani Asyairah ataupun Bani Al-Asy'ari. Kalau tengok kepada orang-orang yang ada menentang dakwah Nabi tu lagi ramai, Bani Asad contohnya, kan. Kemudian Bani Ghatfan, kan. Kemudian juga Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani juga tuan-tuan. Itu kelompok kumpulan yang di kalangan orang-orang Yahudi macam Bani Nadir dan sebagainya. Tapi ni Bani Tamim ni dia memang ada kelompok dia. Macam Sayyidina Abu Bakar daripada Bani Tamim, kan. Tapi cerita tu tak ada kaitan dengan pemuda Bani Tamim yang akan muncul pada akhir zaman ni. Tak ada kaitan. Maka pemuda Bani Tamim ni ramailah orang claim dengan sebab hadis ni. Kononnya akan keluar, kena ikut. Dia adalah teman rapat ataupun pembawa panji Imam Mahdi, maka kita kena ikut. Jadi mereka seolah buat macam susunan lah. Mereka kata sebelum Imam Mahdi muncul akan ada pemuda Bani Tamim. So kita nak cari dulu pemuda Bani Tamim ni dekat mana. Kan tak tahu dah tuan, kicap Tamim saya tahulah. Kan. Tapi pemuda Bani Tamim nak cari sekarang ni tak ada lah. Kerana Bani Tamim ni ada tak lagi pada zaman sekarang? Ada, daripada keturunan Sayyidina Abu Bakar. Tapi kita bukan cerita tentang yang nak keluar ni, itu cerita satu cerita bab yang lain, keturunan Bani Tamim.
yang pemuda Bani Tamim yang akan muncul jadi Imam Mahdi ni riwayatnya tak sahih. Sebab benda gaib yang akan muncul pada akhir zaman, Nabi akan sebut secara jelas. Ni disandarkan kepada hadis ni. Maksudnya Nabi sendiri bagi tahu. Jadi bila Nabi bagi tahu, kamu kena ikut pemuda Bani Tamim, jadi riwayat kena sahih. Sebab benda gaib, benda kita tak nampak, mesti riwayatnya sahih. Kan jadi ceritanya tak sahih seperti mana disebut oleh Imam Ibn Hajar, Al-Haythami, At-Tabarani dan ulama-ulama yang lain. Habis satu isu. Isu yang kedua. Mahdi adalah Isa ibnu Maryam. Pendapat di kalangan yang tolak tadi tu, saya sebut sikitlah tuan-tuan. Siapa dia? Ibn Khaldun, Syekh Rasid Ridha, Abu A'la Al-Maududi disandarkan pendapat dia. Kemudian siapa lagi? Abdullah Zaid Al-Mahmud. Kemudian juga pendapat Syekh Muhyiddin Abdul Hamid dan ulama-ulama yang lain. Antaranya mereka kata Isa, Mahdi itu sendiri adalah Nabi Isa. Mahdi itu sendiri adalah Nabi Isa. Seperti mana mereka menyatakan tidaklah diriwayatkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ibnu Majah, suatu urusan tidak akan bertambah melainkan akan semakin sulit, dunia semakin mundur dan manusia semakin kikir, miskin. Kikir ni boleh jadi dua lah, sama ada miskin tak buat ibadah, sama ada dari sudut harta kebendaan dan sebagainya. Tidaklah kiamat terjadi kecuali kepada manusia yang paling buruk dan tidak ada Mahdi. La Mahdiya illa Isa bin Maryam ataupun illa Ibnu Maryam. Illa Ibnu Maryam. Tidak akan ada kita kata Nabi ataupun Mahdi, tidak akan muncul Al-Mahdi kecuali dia adalah sebenarnya Nabi Isa itu sendiri. Barrafa'allahu ilaih, Allah angkat ke langit, kemudian nanti dalam riwayat Imam Muslim dia akan turun di atas malaikat dan kemudian dia akan memancarkan wangian, titisan peluh dan sebagainya. Itu panjang ceritanya tuan-tuan, itu kena masuk bab Imam Nabi Isa pula lah kan. Tapi kita nak cerita apa kaitan dengan Nabi Isa? Pertama sekali kita sebut, riwayat ini diriwayatkan juga oleh ulama-ulama besar tabi'in seperti mana Imam Mujahid. Seperti mana seingat saya juga Imam Hasan al-Basri meriwayatkan bahawa tidak ada Mahdi melainkan Nabi Isa itu sendiri adalah Al-Mahdi. Habis tu soalannya tuan-tuan, yang kan dalam Bukhari tadi sebut bila Nabi Isa turun, lepas tu nak jadi imam, kemudian Nabi Isa ni kata imam itu di kalangan kamu. Maksudnya mereka kata imam di kalangan kamu tu seolah-olah Nabi Isa nak beritahu, akulah jadi imam ni. Akulah yang akan jadi imam ni. Kan itu dia punya pemahaman. Kemudian bila disebut tadi salla bina, jadikan imam kepada kami, dan kemudian disebutkan bahawa yang jadi imam tu adalah di kalangan kamu takrimatullah li hadhihi ataupun hadhihi ummat. Kan hadhihi ummatu, maksudnya akan Allah muliakan kamu dengan imam tu nanti akan ada di kalangan umat kamu sendiri, kan, di kalangan umat kamu sendiri. Maksudnya siapa? Maksudnya Nabi Isa itu sendiri. Itu pandangan mereka. Tapi hadis ini tidak sahih kerana dalam riwayatnya adalah Laith bin Abi Sa'id, seorang perawi yang sangat lemah dalam meriwayatkan hadis. Dan hadis ini terlalu lemah, bahkan ada sebahagian menyatakan palsu. Maksudnya ceritanya tuan-tuan, Nabi Isa dia adalah Nabi Isa, bukan Al-Mahdi. Al-Mahdi adalah orang lain seperti mana yang akan disebutkan ataupun yang telah pun kita sebutkan pada hadis-hadis yang sebelum ini. Okey, dah habis kat situ tentang perbahasan ini. Perbahasan yang seterusnya kita nak tengok tentang Mahdi daripada keturunan Al-Abbas. Maka kita sebut tadi daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Okey, sebelum tuan-tuan sikit lagi dekat sini ni, saya lupa tadi. Okey. Jadi yang kata Nabi Isa alaihissalam ni adalah Mahdi, itu hujah pertama mereka. So semua ulama-ulama yang saya sebutkan menolak tadi tu, inilah hujah pertama mereka, iaitu Nabi Isa itulah Mahdi dan tidak ada lagi Al-Mahdi melainkan Nabi Isa. Habis cerita. Hujah kedua mereka menyatakan hadis ini tidak ada riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Tidak ada riwayat daripada Bukhari dan Muslim, jadi sudah tentu satu benda yang penting, benda yang jelas, benda yang betul-betul akan muncul, mestilah kena ada dalam riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Jawapannya tuan-tuan telah dijawab oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad dan ulama-ulama yang lain, Syekh Maulana Zakaria Idris Al-Kahdalawi, kan, Syekh Badruddin Alam dan ulama-ulama lain yang begitu hebat. Mereka jawab, pertama sekali, bukan hanya Sahih Bukhari dan Muslim saja yang ada hadis sahih. Sebab tu mereka letakkan, pertama sekali hadis ni kategori yang sahihnya ialah riwayat Bukhari dan Muslim, dipanggil muttafaqun alaih.
Bukhari dan Muslim daripada sahabat yang sama. Sayyidina Abu Hurairah pun riwayat Bukhari, Sayyidina Abu Hurairah pun riwayat Imam Muslim, yang tu dipanggil sebagai muttafaqun alaih, sepakat. Yang kedua, riwayat Bukhari saja, syarat Bukhari. Syarat Bukhari ni dia kena ada liqa wa thubut. Kan liqa ni maksud muasarah, kena berada pada waktu tu. Perawi nak riwayatkan itu dia kena sezaman dan kena jumpa, ada bukti jumpa dengan orang yang dia riwayatkan itu. Dengan orang yang diambil hadis tu, kena ada bukti jumpa. Kan tu yang kedua. Yang ketiga, syarat sahih Muslim. Syarat Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, yang keempat apa dia? Syarat kitab hadis lain yang meriwayatkan hadis di atas syarat Bukhari dan Muslim. Itu yang keempat. Tak apa, ini tuan-tuan biar pening tak apa. Tapi nak bagi tahu kategori itu penting. Kemudian hadis yang mana menepati syarat Bukhari. Tapi bukan Bukhari riwayatkan. Yang tadi tu yang Imam Bukhari riwayatkan ikut syarat dia. Imam Muslim riwayat ikut syarat dia. Tapi hadis riwayat Bukhari yang mana ulama lain riwayatkan dalam kitab dia tapi ikut level seperti mana syarat Imam Bukhari. Itu yang kelima. Yang keenam, hadis yang diriwayatkan oleh ulama hadis yang lain. Ulama hadis yang lain mengikuti syarat sahih Muslim. Itu kena ada kelas lain lah tuan-tuan. Apa syarat Bukhari, apa syarat Muslim, apa semua tu. Kan? Yang seterusnya, yang ketujuh, iaitulah hadis yang diriwayatkan dikira sahih di sisi ulama-ulama lain yang tidak berkait dengan Bukhari dan Muslim. Contohnya apa? Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmizi, Musannaf Ibnu Abi Razak, Musnad Abdul Razak, Musnad Ibnu Abi Shaybah, kitab-kitab hadis yang lain, Ad-Dailami, Musnad Firdaus, Musnad apa semua, Musnad Imam Ahmad, Daruqutni, Ibn Hibban, Ad-Dailami, semua sekali. Maka mereka ada standard mereka sendiri, mereka juga ulama hadis yang hebat, maka mereka meriwayatkan kisah-kisah berkait dengan Imam Mahdi ni di dalam kitab-kitab mereka. Yang tu dulu kena faham. Jangan kita kata tak ada dalam Bukhari Muslim, maka waktu tu kita tak payah terima tentang Al-Mahdi. So kena jelas daripada sudut rentetan itu baru kita dapat faham. Okey, yang kedua. Yang ketiga, mereka kata Mahdi ni adalah khurafat. Perkara yang menipu, perkara yang tak benar, dan sebab itulah munculnya ajaran sesat. Sebab itulah munculnya ajaran-ajaran yang menyimpang di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ibnu Turmat kita sebut tadi, Qahtani, sebut lagi Said Jampuri, Mirza Maulan Qadiani, Syiah, Sabaiyah, Khawarij, semua kelompok-kelompok ni ada declare mereka tu ada Imam Mahdi yang akan muncul. Tapi bukan setakat Imam Mahdi. Kalau kita pergi kepada benda lain pun, mereka pun kata mereka Islam. Padahal tak Islam. Lagi besar dia punya declare. Dari besar dia punya dia punya cara mereka nak kata mereka tu Islam lagi besar. Apatah lagi setakat isu-isu terpencil seperti mana Imam Mahdi. Kan kalau nak kata contohnya mereka kata isu berkait dengan pemimpin, isu berkait dengan sekian-sekian ikutan, mereka pun akan kata kami ada ikutan, kami sekian-sekian. Kan kami pun ada cara agama kami, cara ibadat kami. Maka kalau macam tu tak selesai masalah. Tak selesai masalah. Jadi kita sebut bahawa kita ada hujah ni pada hadis, pada pendapat sahabat tabi'in seperti mana kita bentangkan di awal tadi. Maka dengan sebab itu kita menerima atas dasar hadis-hadis dan hujah-hujah tadi. Bukan atas dasar Syiah faham macam ni, Sabaiyah faham macam ni faham macam ni, teori konspirasi, Illuminati apa semua faham macam ni. Tak. Kita di atas hujah. Di atas hujah. Bukan kita ambil baca daripada ulama-ulama yang kita pun tak tahu background mereka pun petik daripada mana. Tak. Saya sebut tadi ulama-ulama mutabar tuan-tuan. Tak ada siapa pun mengingkari tentang kehujahan dan kehebatan ulama-ulama yang kita sebutkan tadi. Kan maksudnya cara mereka, kaedah tulisan mereka. Macam mana mereka berhujah. Ni sebut tak tahu ulama mana, tak tahu. Kan tengok kat YouTube, tengok cerita The Arrival ke apa kan. Contoh kan. Tengok cerita ada ulama-ulama tertentu ke, kita pun tak kenal entah siapa-siapa kan. Hebat sebut teori tu, teori ni apa benda semua. Teori tetap teori tuan-tuan. Kita nak kembali kepada Quran dengan sunnah. Kita nak kembali kepada para sahabat. Nak kembali kepada para tabi'in yang kita pegang. Itu sebenarnya. Itu sebenarnya. Maka kita kata jawapan yang tadi, semua ajaran-ajaran akan kata dia ada Imam Mahdi. Kalau kata macam tu, takkan kita kata kita ni tak payah solat pula sebab yang lain pun ada cara ibadah mereka. Tak, bukan macam tu. Contoh yang lain tuan-tuan. Kita kata Nabi sebut dalam Bukhari, Nabi kata a'ful liha. Qassus syarif. Hendaklah kamu panjangkan janggut dan pendekkan misai. Tiba-tiba agama Yahudi panjang juga janggut dia. Takkan kita kena cukur janggut? Bagi beza dengan dia? Taklah. Kerana kita Islam, Nabi sebut macam tu.
Nabi perintahkan macam tu, hadisnya macam tu. Itu cara kita nak faham benda-benda yang seperti ini. Kan, jadi kita bukanlah nak kata nak tunggu kan bila nak muncul ni letak dalam kalender. Ada orang kata berapa Jun, ada orang kata berapa Ogos, ada orang kata 2022, 24. Itu bukan tugas kita. Tugas kita ibadah. Tugas kita menjalankan syariat Allah. Kan, cuma para ulama bincanglah, Imam Mahdi ni kalau muncul dia ikut syariat siapa? Kita kata ikut syariat Nabi SAW. Kan solatnya, puasanya apa kalau sempat tu 8 tahun tu lama tu tuan-tuan, 7 tahun tu lama. Maka syariat Nabi SAW. Kerana tidak ada dah syariat lain. Takkan nak ikut syariat sendiri. Kalau tak jadi Nabi dah pula. Kan, jadi kita kata ikut syariat Nabi SAW, khatiman nabiyyin. Penutup bagi sekian Nabi, penutup syariat, penutup cara ibadah semua sekali, maka ikut syariat Nabi SAW. Okey. Kemudian juga mereka kata, ulama-ulama lain pun kata sekian-sekian juga. Mereka bawa hujah lah, kata seperti mana Asy-Syatibi pun ada kata tak ni, tak terima. Kita kata berapa ramai di kalangan para ulama yang berbincang, yang melihat daripada sudut hadis-hadis berkait dengan Imam Mahdi. Okey, last tuan-tuan, akhir sekali. Saya pun dah kering tekak lah. Sebelum kita buka soal jawab, last. Daripada Uthman bin Affan, dia mendengar Nabi SAW bersabda, Al-Mahdi dari keturunan Al-Abbas, bapa saudaraku. Hadis riwayat Daraqutni dan hadis ini palsu, tidak sahih. So maksudnya hadis ini bertentangan dengan hadis yang sahih menyatakan daripada keturunan Fatimah. Kita sebut tadi kan, keturunan Fatimah yang menyatakan daripada Hasan yang menyatakan bahawa itulah antara keturunan Imam Mahdi. Ini antara benda yang kita lihat. Jadi keturunan-keturunan yang lain tu mereka claim juga kan, kata ni keturunan mereka dan sebagainya, tapi kita kata hadis jelas kita bincangkan awal tadi menunjukkan bukan daripada golongan ataupun bukan daripada keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Baik. Jadi saya rasa cukup dulu sekadar tu tuan-tuan. Untuk pembahasan lanjut, tuan-tuan nak tengok detail apa jawapan hujah, apa jawapan balas, apa pandangan para ulama dan sebagainya. Seperti mana kata Al-Fadhil Ustaz Piyu Yusof tadi, ataupun Ustaz Yusof, tuan-tuan boleh rujuklah pada kitab tu. Saya tak kata kitab tu perfect lah. Saya kata masih banyak sana kekurangan, boleh dikritik, boleh dibincangkan. Hatta pembentangan saya ni pun, tuan-tuan boleh tengok, boleh bincang, boleh kritik, boleh ulas dan sebagainya. Bukan sebagai satu benda yang tuntas. Kan dia sebagai pengenalan, sebagai ringkasan supaya kita dapat faham metod penting bagaimana para ulama bila membahaskan tentang hadis-hadis berkaitan dengan Imam Mahdi. Wallahu ta'ala a'lam. Saya berhenti dulu kat sini. Saya tengok dekat chat pun tuan-tuan ada satu soalan saja tadi. Kan kalau ada tanya lagi soalan ataupun boleh tanya secara terus, saya nak jawab dulu soalan ni. Tuan-tuan carilah tengok-tengok kok ada soalan ke apa, nanti tuan-tuan boleh tanya secara terus. Okey. Maaf saya nak tanya, Imam Mahdi tu tahu ke dia tu Imam Mahdi? Jawapannya dia tak tahu. Itu yang kita sebut tadi. Dalam satu hari, dalam satu malam, Allah islahkan dia, perbaiki dia, terus dia muncul. Kan terus dia dilantik. Terus dia jadi. Maka dekat mana? Di mana? Bila? Pukul berapa? Siapa? Keturunan mana? Yang tu kita dah detailkan. Tapi ada benda yang tak detail, maka tak perlulah untuk kita nak tanyakan persediaan ataupun apa untuk berhadapan dengan perkara itu. Wallahu ta'ala alam. Okey, ada persoalan nak tanya secara literal tuan-tuan? Silakan. Literal pula, secara verbal. Silakan. Kalau ada persoalan, silakan. Ataupun nak type lagi, tuan-tuan nak chat lagi, silakan. Dekat Facebook ada soalan. Saya nak kena tengok juga kat akademik. Silakan tuan-tuan, kalau ada persoalan, ada perbincangan. Tak ada? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, daripada kajian Ustaz lah kan, agak-agaknya Imam Mahdi ni ramalannya dia keluar tahun bila, ataupun kita kan dah bagi negara-negara kan. Biasanya dia negara mana, nanti kita nak follow. Macam saya tak berapa nak faham. Well, okay. Terima kasih kepada Puan Mila yang bertanya. Pertama sekali kita nak sebut, sebenarnya saya pun tak tahu dah tu. Saya pun tak tahu. Kan, antara benda dia ada dua. Satu peristiwa kiamat, maksudnya kiamat tu bila? Yang kedua peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika mana nak kiamat. Yang ni wallahu alam saya hanya boleh bagi dengan jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat daripada Imam Muslim. Memanglah kita nak tahu bila tu kan, tapi syariat tak bagi tahu. Sebab tu kata Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab dia Manarul Munif fi sahih wa dhaif, menyatakan fi tasahih wa tad'if ataupun fi sahih wa dhaif, menyatakan bahawa antara ciri-ciri hadis tu palsu, pendapat tu tak tepat,
Iaitulah dia menyatakan secara hakikat sebenar bilakah saat ataupun bilakah waktu berlakunya secara tepat. Maksudnya kiamat ni berlaku 2024. Ramai je orang kata macam tu kan. Ada berlaku 2030. Apatah lagi tentang keluarnya Imam Mahdi dan sebagainya. Cuma saya boleh katakan pendapat daripada Nabi SAW sendiri dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika mana seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Sayyidina Anas ada duduk dekat situ. Sayyidina Anas duduk kat situ dan dia dengar lelaki itu tanya, mata sa'ah, bila berlaku kiamat? Kemudian Nabi jawab semula jawapan tu dengan pertanyaan. Nabi kata, madza a'dattalaha, apa yang telah engkau sediakan untuknya. Kan? Jadi bila kita tengok daripada hadis tu, maka para ulama pun diam, tak bagi tahu daripada negara mana secara jelas pun tak bagi tahu. Nabi SAW suruh perkemaskan amal ibadah kita, perbuatan kita, amal kebaikan kita, walaupun kita nak sangat tahu. Tapi sebenarnya syariat tak bagi tahu. Kan cuma cerita secara umum macam tu. Maka dengan sebab itu kita bersedia untuk perkara yang lebih besar, itu untuk menghadapi kiamat. Dan juga mudah-mudahanlah kalau benar munculnya Imam Mahdi itu, kita menjadi pengikut dan juga menjadi orang yang terpimpin di hadapan ataupun yang terpimpin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu jawapan ataupun responlah ringkas saya kepada yang bertanya tadi, insya-Allah. Okey, ada banyak soalan dah. Okey, kemudian dari FB pernah dengar keturunan Bani Tamim ni yang menjaga dan pegang kunci Masjid Al-Aqsa hingga kini. Benar ke Ustaz? Adalah pandangan pendapat yang menyatakan demikian. Kan kalau contohnya Uthman bin Talhah pemegang kunci Kaabah. Ada yang kata keturunan Bani Tamim adalah pemegang daripada Masjid Al-Aqsa. Tak apalah, kita kata itu tidaklah menjadi satu persoalan yang besarlah daripada sudut perbincangan. Tapi ada yang kata begitu dikatakan, ada yang kata tak. Ada yang kata benar, ada yang kata perbincangan di kalangan mereka. Okey, kenapa hikmah atau berkaitan dengan adanya kedatangan Imam Mahdi? Kita kata antara hikmahnya, perkaitannya yang sangat besar adalah beriman dengan benda-benda yang disebutkan dalam hadis tentang hari akhirat. Beriman tentang perkara-perkara ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Termasuk daripada kita beriman perkara ghaib, ciri-ciri orang bertakwa itu selain mendirikan salat, berinfakkannya adalah beriman dengan perkara ghaib. Kan jadi perkara ghaib ini, sebab tu saya sebut tuan-tuan, perkara ghaib dia bukan pendapat, perkara ghaib bukan teori, perkara ghaib bukan benda-benda yang kita nak fikir-fikirkan. Dia benda yang kita tak tahu. Maka benda tak tahu ni hanya nas daripada hadis ataupun sahabat yang terpimpin yang bagi tahu kepada kita ataupun daripada Quran kalau ada benda-benda yang lain. Maka ini cara kita nak berinteraksi, maka hikmahnya kita nak menghadapi beriman dengan perkara ghaib. Yang kedua, hikmahnya ataupun dia punya perkaitannya adalah nak menambahkan sendiri ibadat, kebaikan, amal soleh kita kepada Allah sebelum munculnya peristiwa-peristiwa yang pelik-pelik. Ini kita kata Al-Mahdi. Ini belum cerita Dajjal, belum cerita Dabbah, belum cerita Ya'juj Ma'juj dan sebagainya. Itu lebih dan bercampur-campur bau dengan isu-isu yang mana kadang-kadang tak masuk dalam perbincangan pun, konspirasi ke apa ke, masuk semua sekali dalam tu. Kan? Jadi itu juga antara benda yang sangat penting. Okey, soalan daripada FB. Yang mengatakan bila Raja Salman mati akan ada 3 orang putera Arab yang akan bertelagah nak rebut tahta raja tapi semua gagal dan masa inilah Imam Mahdi muncul dan ambil alih pemerintahan dunia. Sahih ke cerita ni? Pertama, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan beberapa riwayat daripada Abu Nu'aim dan juga As-Suyuti, riwayat juga dalam Al-Furwadi menyatakan memang ada pertelagahan. Tapi tak kata Raja Salman ke raja apa ke, tapi dia panggil khalifah. Anak khalifah tu akan bertelagah. Ada yang kata daripada Mansur, ada yang kata daripada Mahdi, ada yang kata daripada sekian-sekian, tapi tak disebut secara spesifik raja mana. Itu cuma penjelasan ya, ataupun kita kata kita exaggerate lah yang menyatakan Raja Salman. Kata kalau kata Raja Salman, kita kena ada satu stand yang khusus lah. Kan? Memang hadis tu sahih, memang hadis tu ada menceritakan tentang pergaduhan. Tetapi spesifik kepada orang tertentu. Nanti orang yang mana mengaji kat Jordan, dia kata Raja Jordan. Yang ngaji kat Mekah, dia kata Raja Salman. Dan sebagainya. Jadi kita kata yang ni tidak ada satu keputusan tuntas yang padat dan tepat dalam hadis ke, mention ke, sebut ke apa ke, pendapat ulama-ulama mu'tabar ke, seperti mana kita sebutkan tadi, dia menyatakan peristiwa itu merujuk kepada Raja Salman. Wallahualam. Okey. Betul ke Ustaz Imam Mahdi di antara tentera, dah ada tentera sekarang? Sebab banyak dalam dengar ramalan daripada internet. Wallahu ta'ala tuan-tuan. Saya tak tahulah dia ada militeri ke, army ke apa ke kan. Jadi secara umumnya kita kata dia khalifah
dan sudah tentu ada pengikutnya, berapa ramai pengikutnya, apa sekian-sekian, maka yang tu tidak ada didetailkan. Sebab kita berbincang ni, tanggungjawab kita satu saja, iaitulah kita melihat kepada hadis-hadis Nabi dan kita beriman tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari akhirat, dan termasuk daripada cabang akidah itu iaitulah perbincangan tentang kedatangan Imam Mahdi pada akhir zaman. Okey, kalau Nabi Muhammad perjuangan dia nak tegakkan and make clear Tuhan itu satu dan tak ada Tuhan selain Allah, dan bawa syariat Islam, kalau Mahdi apa yang dia akan buat, ke memang tak diperjelaskan apa yang dia akan lakukan. Secara umumnya kita sebut tadi, dia akan bersyariat dengan syariat Nabi SAW. Sebab waktu tu, bila Allah sebut islah, Allah perbaiki urusan dia pun dalam satu malam. Yang lain-lain itu dengan sebab kedatangan Mahdi itu berkat daripada Allah lah. Allah yang beri berkat, Allah yang bagi syafaat, Allah yang bagi kelebihan dan sebagainya. Maka penduduk bumi akan jadi aman tentram. Dengan asbab. Dengan sebab kedatangan Al-Mahdi, tetapi sebenarnya Allah yang rancang lah. Allah yang rancang untuk menjadikan dia sebagai satu perkara yang akhirnya akan memberi kebaikan kepada umat. Harta melimpah ruah, hujan, turun keberkatan dan sebagainya. Bahkan sebenarnya kalau sebut hujan, keberkatan daripada langit dan bumi, Allah pun sebut walau ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard ila akhir ayat. Kan kalau kamu beriman, kamu bertakwa, Allah akan buka rezeki pintu langit daripada rezeki daripada langit dan bumi. Jadi syarat iman. Kan pertegasannya adalah iman, penegasannya adalah akidah. Itu maksud dia. Saya ringkas-ringkas je ni tuan-tuan. Apa yang bezakan suasana kedatangan Ya'juj Ma'juj dan juga Imam Mahdi? Oh, yang ni kena ada satu sesi khusus tuan-tuan. Ya'juj Ma'juj ni tuan-tuan boleh ikut tadabbur surah Kahfi. Mungkin tadi Ustaz Piyu Yusuf pun ada tadabbur berkait dengan Ya'juj Ma'juj. Dia ada cerita-ceritanya kat situ tuan-tuan. Zulkarnainnya, Ya'juj Ma'jujnya, kan macam mana, adakah daripada bangsa At-Turk, bangsa yang berkulit berkulit putih kemerah-merahan, mata yang sepit, hidung yang kecil. Kan banyaklah dalam hadis berkenaan dengan siapakah Ya'juj Ma'juj ni, 999 ke, keadaan mereka muncul, mereka daripada keturunan mana. Itu kalau ada sesi lain, kita pun saya pun tak mahir untuk berbahas tentang isu tu, iaitu kena panggil kepada pakar-pakar dalam bidang akidah yang khusus membincangkan tentang Ya'juj Ma'juj. Okey. Menurut kajian hadis-hadis yang ada, bilakah dijangka Dajjal akan keluar ketika pemerintahan Al-Mahdi? Okey, ini satu soalan yang baik. Al-Hafiz Imam Ibn Hajar bila tengok hadis dalam riwayat Imam Muslim kan, cerita tentang Nabi Isa akan turun, Dabbah kan, cerita tentang akan berlakunya gempa bumi pada 3 keadaan, kemudian akan keluar Ya'juj Ma'juj dan sebagainya, maka para ulama hadis mereka bersisih pandangan pendapat tentang mana yang akan keluar dulu. Mahdi ni pula zaman bila? Tapi kalau tengok tadi jelaslah zaman Nabi Isa merujuk kepada Nabi Isa pun dah turun lah. Nabi Isa dah turun dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Isa dah turun, maka tadi kita sebut dalam Bukhari itu, walaupun tak sebut jelas nama Imam Mahdi itu, tapi Imam Mahdi itu akan muncul pada waktu itu. Dan kemudian barulah cerita tentang Dajjal apa semua dan sebagainya lah. Kerana Imam Mahdi, kerana Nabi Isa AS dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, tugas dia bunuh Dajjal, patahkan salib-salib, membunuh khinzir dan sebagainya lah. Dan di Babul Lut kan, di tempat dia. Jadi waktu tu dah tentu dah ada Imam Mahdi, cuma susunan secara tepat. Kalau contoh matahari terbit daripada sebelah barat, tergelam sebelah timur. Ada yang kata itu yang paling akhir. Ada yang kata keluarnya Dabbah Ya'juj Ma'juj itu tanda-tanda yang pertama. Ada yang kata Imam Mahdi ini sebagai penutup bagi tanda-tanda kecil itu adalah tanda-tanda yang seterusnya. Dan kemudian ada yang kata tak, sebenarnya iaitu Nabi Isa dulu turun. Jadi mereka tak dapat nak simpulkan secara khusus 1, 2, 3, 4, 5 mana dulu, mana kemudian dan sebagainya. Sebab tu kata Imam Ibn Hajar, hatta disebut juga oleh Al-Qurtubi, peristiwa-peristiwa tentang hari kiamat ini tidak dapat ditentukan mana dulu, tetapi nampaknya dengan keizinan Allah lah ia nak buat mana dulu, tapi Allah sebut isyarat-isyaratnya apa yang berlaku, maka yang itulah yang kita beriman insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey. Kita perlu cakna kedatangan Imam Mahdi ni, maksud saya kita kena ambil tahu kedatangan dia macam tahu tanda-tandanya. Tak perlu. Dia akan keluar, kemudian kita beriman, kita orang soleh automatik. Kita akan ikut, kita akan berbai'ah sebagai contohnya tadi, dan juga kita akan beriman dengan hadis-hadis yang kita bincangkan tadi. Macam tu je. Kan? Maksudnya, dia di atas iman dan juga amal keyakinan kita. Nak berhadapan dengan Dajjal pun sama. Di atas iman dan keyakinan kita. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat daripada Al-Baihaqi dan juga riwayat daripada Tabarani, 70,000 orang daripada Yahudi akan ikut Dajjal.
kan. Kemudian juga ada hadis-hadis yang lain dan sebagainya. Jadi yang mengukuhkan kita tu Nabi bagi tahu. Nabi bagi tahu baca surah Kahfi, hafal surah Kahfi, doa sebelum bagi salam, nak elak daripada dajjal. Begitulah juga Imam Mahdi, maka keimanan kita, amal ibadah kita tingkatkan, maka itulah benda yang paling penting daripada kita nak terlalu cakna fikir, sekejap lagi tengok Facebook, lepas tu tengok YouTube kan, tengok lagi tentang Imam Mahdi, orang tu kata macam ni, jadi pening kita akhirnya. Last sekali kita kata Imam Mahdi tak lama dah keluar, lebih kurang dalam minggu depan. Masalah tu tuan-tuan. Kan, jadi yang tu kita beriman sepenuhnya, kita kata ini tanda-tanda bukti kekuasaan Allah, dan Allah nak tunjukkan kita pada akhir zaman, dan keimanan kita, akidah kita, keteguhan kita, maka itu benda rempah yang paling penting untuk kita berhadapan dengan peristiwa akhir zaman. Okey, kemudian seterusnya, adakah Imam Mahdi termasuk dalam seorang khalifah Islam 12 sebagaimana riwayat Al-Bukhari? Ya, pada sebahagian pendapat di kalangan para ulama termasuk daripada 12 khalifah itu. Termasuk daripada 12 khalifah. Ini Syekh Salah Abdul Fattah Khalidi, guru saya juga, bahas panjang tentang 12 khalifah ini. Tuan-tuan boleh tengok dalam beberapa tulisan beliau. Dan kemudian bila kita sebut tentang isu 12 khalifah ni, betul ada dalam hadis Sahih Bukhari tapi tak sebut jelas. 12 khalifah tu tak sebut jelas nama siapakah 12 khalifah tu, tapi sebahagian pandangan di kalangan para ulama seperti mana dinukilkan oleh Imam As-Suyuti, disebut juga oleh ulama-ulama yang lain, menyatakan bahawa dia adalah Al-Mahdi salah seorangnya. Wallahu alam. Oh, tak payahlah kita duk mencari-cari dalam YouTube macam mana cerita. Terima kasih. Betul. Kan, tak payahlah. Cukuplah kita tengok hadis-hadis tadi, ataupun tuan-tuan nak lebihkan pembacaan ni, dia ceritanya senangnya, mana hadisnya? Yang cerita tu. Apa dia punya hujahnya? Apa perbincangan? Kalau sakat teori saya lah. Contohnya kita kata Robert Moray menyatakan sekian-sekian. Contohnya Kencia Ali, itu semua tokoh-tokoh liberal dan tokoh-tokoh yang tak ni tuan-tuan. Contoh lagi kita kata Benjamin Skinner, menyatakan sekian. Itu semua tokoh-tokoh yang mana ada juga mereka yang pegang pada hari ini tentang banyak isu-isu berkaitan tentang hukum agama Islam. Jadi cukuplah pegang pada hadis, cukuplah kita tengok pada hadis-hadis, dan benda tu pun merupakan salah satu daripada benda yang, dan sebab tu benda yang saya sebut tadi, saya sebut ulang, benda yang paling penting adalah kita beriman dengan akidah yang benar, dan kita beriman, kita lakukan ibadah, kita buat kebaikan, dan itulah benda yang sangat penting untuk kehidupan kita dunia dan juga akhirat. Wallahu taala alam. Saya minta maaf tuan-tuan, mungkin ada beberapa soalan yang tak dapat dijawab secara jelas, kemudian juga mungkin penyampaian saya juga tak berapa jelas, dan juga mungkin ada salah dan silap di sana sini. Saya mohon kemaafan, dan sekadar tu sajalah, sekadar apa yang saya dapat sampaikan, dan kemudian saya serahkan balik kepada Al-Fadhil Ustaz Fiu Yusof, dan mudah-mudahan Allah rahmati program kita, dan mudah-mudahan kita dapat sikit benda yang paling penting, kita tahu sikit tentang hadis, tingkatkan iman dan ibadah kita yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadabburlah Quran. Dalamilah Quran. Belajarlah tentang Quran, dan mudah-mudahan itu memberi kebaikan kepada kita dunia dan juga akhirat insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Mustafa atas pengisian yang sangat baik dan jelas kepada kita. Jadi kesimpulan ya tuan-tuan dan puan yang dapat kita catat, yang boleh kita, ini ringkasan daripada apa yang saya sempat saya catat lah. Okay. Imam Mahdi seperti mana yang Ustaz sampaikan tadi, pertama dia memang daripada keturunan Nabi SAW, daripada silsilah Fatimah, daripada Sayyidatina Fatimah. Sama ada Hasan dan Husain tu tidak dapat dipastikan. Yang kedua, nama Imam Mahdi adalah sama seperti mana nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, rupa bentuk beliau, dahinya lebar, hidungnya mancung. Apabila beliau muncul, tempoh beliau itu berkuasa memerintah. Ada hadis kata 7, ada hadis dia sebutlah 8. Kemudian apabila dia datang, dia akan membawa keadilan yang sepenuhnya, yang mana sebelum zaman dia berlaku kezaliman. Kemudian Imam Mahdi ni, dia tidak, Imam Mahdi ini ia muncul, Allah lantik dia menjadi khalifah sebagai Al-Mahdi itu pada satu malam. Maknanya sebelum itu tidak diketahui. Okey, kemudian apabila dia muncul, tumbuh-tumbuhan akan tumbuh dengan subur. Begitu juga binatang ternakan pun akan berkembang dengan baik. Imam Mahdi dikaitkan dengan
matahari, cuma tak dapat dipastikan bagaimana bentuknya cahaya matahari ketika itu. Kemudian dia juga akan membahagikan harta sama rata, menunjukkan keadilan beliau. Kemudian Nabi berpesan dia akan muncul di Khurasan, cuma Khurasan tu tak dapat dipastikan spesifik tempatnya. Dia membawa panji-panji hitam, dan dapat dicatat juga Al-Imam Mahdi beliau dibai'ah di Kaabah, dan beliau juga akan menjadi imam semasa turunnya Nabi Allah Isa alaihi wassalatu wassalam. Jadi Ustaz, betul ke apa yang ringkasan yang dapat yang kita yang kita sampaikan tadi? Jadi kalau ada salah silap, mohon Ustaz betulkan. Okey, terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ustaz. Jazakumullahu khairan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita nanti akan melanjutkan lagi siri-siri hadis-hadis tentang akhir zaman, khususnya tanda-tanda besar kiamat. Apa yang Ustaz Mustafa Hafizahullah menyampaikan kepada kita pada pagi ini adalah permulaan, maksudnya hampir-hampir nak munculnya 10 tanda besar kiamat. InsyaAllah nanti kita akan menjemput lagi Al-Fadhil Ustaz Mustafa untuk membincangkan tajuk 10 tanda-tanda besar kiamat. InsyaAllah kita akan teruskan pengisian seperti ini pada bulan hadapan. Okay, sasaran kita nak buat pada Ahad minggu yang ketiga dan ataupun Ahad pada minggu yang keempat, supaya kita mendapat maklumat yang sahih, maklumat yang berdasarkan kepada petunjuk wahyu, sama ada daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Terima kasih banyak-banyak Ustaz atas pengisian pada pagi ini. Juga kepada tuan-tuan perempuan semua, jazakumullahu khairan kerana setia dan boleh mengikuti perbincangan ilmiah pada pagi ini. Baik, kita bertemu lagi insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.